Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana dapat kita kumpul dalam dewan ini. Dan untuk makluman kelas yang berkenaan dengan Islam tadi, yang kita sampai pada masalah sebelum ni kita bincangkan berkenaan masalah-masalah hukum hakam, keuangan Islam dan muamalah Islam. Yang sampai tu masalah syarikat kan telah dihentikan untuk beri ruang untuk kelas-kelas yang lain. Jadi bermula daripada bulan 11 akan datang, kelas ni kelas yang kita bincang ni, yang tafsir maudhu' ni akan diletakkan pada 9.45 pagi sampai 11 suku. Pasal kalau tidak ada bertemu dengan ustaz kita, yang ustaz jemputan kita yang akan ada nanti insya-Allah, Ustaz Halim Hassan, dia akan ada 2 bulan, sebulan 2 kali. Bulan 2 kali itu tetap insya-Allah. Jadi kerana itu kita beri ruang dan kelas tafsir maudhu' ini akan bermula 9.45 sampai 11 suku. Gitulah. Korang gitu-gitu, kalau siapa tak dapat masuk kelas, tengok dari Justin TV insya-Allah. Justin TV kita on kat situ. Saya dapat tengok dalam tu. Bukan lari ni pasal apa kita jadual. Dan bahkan start bulan 11 ni jadual itu, kelas ni akan dibuat dalam pukul 11 ni. Pukul 9.45 nanti. Dan kelas bukti-bukti Rasulullah SAW pun dihentikan untuk beri ruang pada kelas yang lain. Jadi apa keadaan sekalipun, insya-Allah kita kata matlamat asal kita adalah untuk supaya kita mendekatkan diri kepada Allah Taala, dan ilmu tu adalah luas dan kita belajarlah mana yang kita boleh pelajari. Baik. Dan tajuk yang kita ambil dan kita bahaskan di sini adalah tafsir maudhu'i, dan sebenarnya kelas ni adalah kelas yang asalnya dibuat pada hari Selasa pagi pukul 8, kemudian dialihkan kepada hari Sabtu. Dan bagi orang yang datang kelas pada hari Selasa, sebenarnya kelas ni dah sampai pada surah Fatihah lah, dan pembincangan surah Fatihah berkenaan dengan paksi surah Fatihah dah depan lagi. Tapi kita hari ni insya-Allah kerana ramai yang wajah-wajah baru, maka kita ulang sikit berkenaan dengan tajuk ni, pasal dia ringkas, tak susah. Dan bagi kita panggil penjelasan ringkas, sebenarnya ada nota lain, nota yang atas sikit daripada ni, itu berkenaan dengan pengenalan tentang ilmu tafsir. Dan dalam tajuk tersebut ada saya terangkan dan saya ringkas kat situ berkenaan dengan kaedah-kaedah penafsiran. Dan ini yang kita ambil ni adalah penafsiran secara maudhu'i, bukan cara tahlili. Kalau tahlili ni kaedah di mana para ulama dia ambil ayat Quran 3 ayat ke 5 ayat ke, dia bahaskan, bincangkan dan sebagainya. Itu panggil tahlili. Style macam kalau siapa buka tafsir Ibnu Katsir kan, nampak tak, dia letak di beberapa ayat, kemudian dia bincang, beberapa ayat dan dia bincang. Itu dia panggil tahlil, dia panggil tahlili. Kalau anda kata yang berkenaan dengan yang macam contoh macam bila macam tafsir Al-Qurtubi, Al-Tabari, Al-Qurtubi, itu lebih muqaran. Dia ambil Al-Quran, kemudian dia buat bandingan daripada dari segi perbahasan hukum. Jadi itu lebih jelas itu muqaran. Yang kita ambil ni maudhu'i, mana kita akan ambil secara keseluruhan surah tu, apa surah tu nak daripada kita. Kita akan bincangkan sikit lah, kita akan ambil tafsir, penjelasan ayat-ayat tu sedikit, tapi lebih tumpu kepada objektif surah berkenaan. Dan sebenarnya tafsir maudhu'i ni dia ada 2 bentuk. Satu bentuk yang kita belajar ni, satu bentuk lagi bentuk di mana dia ambil satu tajuk, dikeluarkan daripada Quran ayat-ayat yang berkaitan. Contoh macam wanita dalam Al-Quran, riba dalam Al-Quran, arak dalam Al-Quran, ataupun contoh macam zina dalam Al-Quran. So konsep yang tu kita kata berlainan. Yang itu sebahagian para ulama menyatakan ia bukan tafsir. Ia lebih kepada perbahasan satu tajuk, bukan tafsir. Bahkan yang disebut tafsir ni, dia khas ilmu yang berkaitan Quran saja. Mana kita kait dengan Quran tu sendiri. Yang ini kita kata tajuk, kita ambil Quran sokong, apa kita bincang. Jadi Quran sendiri kita tengok apa yang ada dalam surah-surah tadi. Itu beza dia. Jadi asasnya ini kaedah-kaedah yang kita kata bagus, dan kita kata benda ni sebenarnya pertama kali buku ni dijadikan macam tu. Dia actually sebelum ni para ulama tak ada buku khas berkenaan tafsir maudhu'i, semua hanya berdasar pada tajuk, title. Lebih pada title, mana apa akhlak dalam Quran, perlembagaan akhlak dalam Quran,
mentaati bapa dalam Al-Quran, dia akan datang macam tu. Tapi yang ni sekarang ni memang ditumpukan pada surah-surah tadi. Apa Fatihah, cerita dalam surah Fatihah, apa dalam Al-Baqarah, dan bahkan bila dengan baca tafsir maudhu'i ini, kita dapati surah-surah yang panjang mana sekalipun, kita dapati objektif setiap apa yang dalam berkenaan tajuk surah tersebut. Bahkan dia sebenarnya tafsir maudhu'i ini mula berkembang bila mana ilmu berkenaan dengan lakonan, seni lakonan dan sebagainya, main inilah orang biasa pergi pawagam tu, bukan ni teater teater ni sampai daripada Eropah sebagainya. So dia ada plot, setiap benda tu ada plot, ada cerita dan sebagainya. Jadi orang mula membahaskan tentang kalau datang satu cerita tadi, apa isi kandungan dia. So bila Al-Quran Karim dibahaskan macam tu, maka dapati setiap objektif Al-Quran tadi jelas dan nyata. Tak ada satu benda pun datang dengan sia-sia. Bahkan mungkin kita buka Al-Baqarah yang panjang, nampak kejap kisah orang bertakwa, orang munafik, tiba-tiba lompat berkenaan dengan Adam jadi, tiba-tiba kisah Bani Israel, tiba-tiba kisah Musa. Apa hal? Kan kalau orang yang macam tu, apa sahaja jadi macam tu. Jadi kita perhatikan balik, rupanya ada konsep asas. Kenapa surah tu dinyatakan macam tu? Allah Ta'ala terangkan supaya kita dapat pengajaran dia. So jadi dalam tajuk-tajuk ni, kita kata masih lagi kita bukannya bergantung dalam tajuk ni, cara kita menyampaikan tafsir maudhu'i. Tapi rujukan kita masih lagi ma'thur, nukilan, bukan ra'yun. Dan sumber penafsiran Al-Quran Karim ada dua. Sumber penafsiran. Satu, ma'thur, yang kita dapati daripada Quran hadis, Quran yang kata sahabat, Quran yang kata tabi'in, itu ma'thur dipanggil. Adapun ra'yun, pendapat, yang mana orang tu gunakan falsafah, dia gunakan macam rasa. Dia baca-baca, saya rasa ayat ni maksud dia macam ni. Dia tak faham apa tapi dia bercakap. Yang ini masalah. Yang ini tak boleh. Dan kita kata alhamdulillah dalam perbincangan kita dalam tafsir maudhu'i ini, tidak kita masuk dalam ruang berkenaan. Bahkan perbahasan kita merujuk pada apa Allah terangkan dan Rasul terangkan dalam tajuk penjelasan Al-Quran Karim. Kita tak lari pada ra'yun. Kalau lari pada ra'yun, problem akan timbul akan timbul masalah. Sebab apa? Sebab bila masuk dalam ra'yun, pendapat, dia dalam hadis Nabi datang dalam Sunan At-Tirmidzi, man qala fil Quran bi ra'yihi, barang siapa bercakap mengenai Quran dengan pendapatnya sendiri, faqad akhta'a wa in asab, maka dia telah tersalah sekalipun dia betul. Para ulama bahaskan hadis ini, mereka berkata ada separuh kata hadis ini dhaif. Dari segi riwayat dia tidak kuat. Dan begitu segi pengertian makna dia, kita kata hatta Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ataupun Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan para sahabat seluruhnya, yang Ibnu Abbas sendiri pun bila ditanyakan berkenaan dengan pengertian alfasan dalam Al-Quran Karim, ada kata 50,000 tahun, ada kata 1,000 tahun, mana satu yang betul, apa maksud dia? Dia kata 1,000 tahun, 50,000 tahun ikut Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala nak macam mana, tak perlu kita persoalkan. Mana itu Allah Ta'ala nyatakan macam tu, terima macam tu. Menunjukkan dia tak lari daripada masalah pergi pentakwilan. Dia tak pergi lari pada takwilan, dia terus directly apa Quran kata itulah dia, tidak perlu kepada pentakwilan akal. Faham tak? Bahkan bila dia berkata berkenaan dengan Nabi SAW, bila datang surah Al-Fath, kan, Rasulullah akan wafat, benda tu nyata. Nyata dan para sahabat terima. Sebab apa? Sebab bila Nabi SAW telah selesai tugas dia, maksudnya lepas tu apa? Tugas utusan datang untuk menyampaikan agama. Lepas selesai tugas, maksud dia habislah. Jadi ingat asas itulah dia berkata. Tidak ada datang dalam masalah pendapat dan sebagainya kepada contoh falsafah ke ataupun Israiliyat ke dan sebagainya. Tidak sekali. Jadi kita punya masih lagi lingkungan dia tajuk Quran hadis, Quran dengan sahabat, Quran dengan tabi'in. Itu ma'thur. Ra'yun kita pakai kita tolak dan elakkan daripada menggunakan pendapat berkenaan. Jadi tajuk yang kita bincangkan adalah Al-Quran Karim, dan kita mula insya-Allah dengan isti'adzah. Dan insya-Allah ingat kelas ni 9.45 pada bulan akan datang dia akan mula 9.45, bukan mula pada 11.30. Okey, pasal kelas yang kita akan ada lain Baik, isti'adzah. Di antara rahmat Allah Ta'ala terhadap umat Muhammad SAW adalah dia menunjukkan mereka kepada perkara yang akan memperbaiki dunia mereka dan akhirat mereka. Ini memang besar nikmat Allah Ta'ala diletakkan kat situ. Mana dijadikan kita, untuk kita ni umat Muhammad ni, perkara-perkara yang baiki dunia dan akhirat kita. Dia mengajarkan kepada mereka bagaimana mereka boleh menjaga masalah-masalah mereka. Maksud Allah Ta'ala tunjukkan apa benda yang boleh memberikan kebaikan pada kita, apa benda yang boleh menyelamatkan kita dan sebagainya, serta apa yang mereka dapat tentang musuh-musuh mereka dengannya. Macam mana kita lawan musuh kita. Dan oleh kerana musuh mereka terbesar adalah iblis. Ini adalah pernyataan Quran, pernyataan Allah Ta'ala sendiri Dan musuh kita paling besar adalah iblis. Mungkin dalam konsep musuh bagi seorang mukmin ada orang nyatakan musuh mukmin ni ramai, banyak.
ada kata diri dia sendiri. Selain iblis, diri dia sendiri. Kadang-kadang keluarga pun dia juga Al-Quran sebut. Inna min azwajikum auladikum aduwwal lakum fahzaruhum. Di kalangan isteri kamu dan anak kamu ada yang jadi musuh kamu. Maka jaga-jagalah kamu terhadap mereka. Mereka yang mana mengajak kepada keburukan lah. Mana ada separuh macam apa isteri tu bila suami dia nak pergi belajar, janganlah belajar, tak payah pandai, udah lah tu. Kan dah tua, dah berumur, dah buat apa sibuk kan. Pencen tidur masjid sudahlah. Itu suara yang tak elok. Atau bila suami nak bersedekah je, kenapa nak sedekah? Itu yang dikata aduhul lakum tu. Musuh bagi diri orang tu sendiri. Kadang-kadang disebut juga musuh manusia ni adalah seorang mukmin ni adalah munafik. Orang-orang munafik musuh mereka. Orang musyrik musuh mereka. Orang kafir musuh mereka. Ahli kitab yang menentang Muhammad SAW musuh mereka. Tapi yang terbesar sekali sebenarnya adalah iblis. Tak ada besar daripada itu. Bahkan kalau ada kata orang tu kata yang paling besar adalah nafsu sendiri, orang tu salah. Keinginan kita sendiri adalah nafsu paling besar, jawapannya salah. Sebab apa? Sebab kita kata dalam Islam keinginan manusia tadi bukan dosa. Desire kita ada. Contoh kita nak harta. Dalam surah An-Nisa Allah sebut berkenaan dengan diperhias untuk manusia ini, cinta sayang kepada wanita, kepada harta, kepada anak pinak dan sebagainya. Benda tu tak menjadi dosa lagi. Maksudnya as long as benda berkenaan disalur pada yang halal, maka dia tidak menjadi dosa. Bahkan dia mendapat pahala pula kalau dia kerja dengan cara yang betul. Bahkan dia makan kan makan tu desire. Ni desire kita. Minum, nak berehat, kan, berkahwin dan sebagainya, semua tu desire. Tapi desire tadi tidak menjadi kesalahan. Ini berbanding dengan Kristian. Orang Kristian diletakkan benda berkenaan sebab desire manusia itu ada sebagai dosa besar. Kan ada 7 deadly sin, 7 dosa besar kan. Yang diorang sebenarnya benda tu dikarang oleh Divine Comedian, seorang pengarang daripada Itali. Dia ada syair ke macam yang tadi tulis. Dia ceritakan berkenaan dengan 7 dosa besar tu. Mana Pope dia pun tak tahu lagi. Dia tulis dulu. Lepas tu pada Kristian adapt fahaman tadi. Tapi banyak para ulama, para ilmuwan menyatakan bahawa Divine Comedian tadi sebenarnya diambil isi kandungan ini daripada kitab-kitab karangan para ulama Islam. Pasal dalam Bible tak ada penjelasan neraka tu macam mana. Neraka macam mana, syurga macam mana, dengan detail macam Quran kata macam sungai dia, pokok dia dan sebagainya. Ataupun dalam hadis Nabi terangkan binaan daripada batu-batan yang emas, bata-bata itu emas dan perak. Dan tanah dia daripada kasturi. Dan juga daripada mutiara, batu dia mutiara kecil. Itu Nabi terangkan. Diorang tak ada penjelasan tentang syurga neraka. So, jadi bila harta dosa tu, tahap dosa pun diorang tak tahu kadar besar mana. So, jadi diorang bila dia Dante nama dia. Nama Italian tu Dante, D-A-N-T-E. Cari, boleh carilah dalam tu ada. Dia pergi arahkan manusia ni dan gunakan bahawa desire yang ada tadi, okey, semua tu dosa. Macam lust kan, memang suka wanita tu adalah dosa. Ataupun kita kata nakkan harta tu dosa, nak makan tu dosa, semua dosa. Dia kata dosa-dosa yang manusia ada. Yang kita kata anger dia kata dosa. Sedangkan dalam Islam kita kata kalau manusia tu benci kerana Allah Ta'ala, dia adalah kesempurnaan iman. Sayang kerana Allah Ta'ala, benci kerana Allah Ta'ala. Itu really penting. Kerana kita kena tahu, kita kena ada beza dia. Masalah benci tadi kita kata bukan hanya semata-mata dosa. Tak, dia duduk di mana. Macam Nabi SAW akan marah kerana Allah Ta'ala. Nabi takkan marah untuk peribadi. Nabi akan marah kerana Allah Ta'ala. Kalau orang datang rentap kain Nabi SAW, baju baginda pun, Nabi takkan marah. Tapi bila berkaitan dengan Allah Ta'ala, Nabi akan merah padam muka. Merah padam muka Nabi SAW. Kerana apa? Marah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu adalah iman. Ibadat dan iman. Bukannya benda tadi sebagai benda kosong yang tidak ada kesan apa-apa. Ada. Jadi maksud dia, marah, sayang, suka dan sebagainya, benda tadi bukan dosa lagi. Bukan dia menunjukkan kita human. Human kita ada masalah. Bukan maksud dia bila kita kata kita jadi seorang yang wali ni atau kekasih Allah Ta'ala ni buang semua sekali perasaan. Tak. Na'udzubillah kita kata berkenaan. Kalau Nabi kahwin, Nabi beranak pinak, Nabi berhubung dengan masyarakat, maksud dia seorang manusia yang jadi kasih Allah Ta'ala, yang lain pun kena perangai macam tu. Bukan perangai berasingnya daripada Nabi SAW punya kedudukan. Contohnya dekat dia Allah Ta'ala, buang dunia semua sekali. Tak kena. Buang. Bermasyarakat tak nak. Okay, tak nak berkahwin, tak nak sekian, tak nak makan. Contoh dalam kisah-kisah golongan sufi yang sering disebarkan dalam masyarakat kita. Ada di kalangan orang-orang yang tabi'in dulu, bila dia ni minat dengan sufism, menjauhkan diri, nak dekat diri pada Tuhan, desire tu dirasakan sebagai salah. Dan bahkan diorang sering timbulkan hadis-hadis seperti hadis-hadis yang tak betul. Seperti kita balik dari badar kecil jumpa badar besar balik perang jihad fisabilillah, ini badar kecil. Badar paling besar adalah apa? Melawan nafsu. Dia kata pasal musuh kita paling besar adalah
nafsu kita sendiri. So, sampai ke kisah tu, lelaki tu, dia beli daging, dia cium-cium, beli daging panggang ni, cium-cium betul dia buang. Dia kata, apa? Kau haram untukku. Kenapa? Apa hal? Ada dia kata, ini desire pasal glutoni, kan? Rasa nak makan sedap-sedap ni, bagi dia adalah dosa. Jadi Islam salah. Benda tak betul. Bahkan di sini kita kata, kenapa pengarang buku kita kata, tumpu pada iblis. Sebab tu Allah Ta'ala ajarkan kita untuk masalah iblis ni, Allah Ta'ala ajarkan ilmu khas. Macam mana pertahankan diri anda daripada iblis. Dia telah mengajarkan mereka bagaimana mereka dapat melihara diri mereka, harta mereka dan keturunan mereka daripada kejahatannya, kejahatan iblis. Telah datang lebih daripada satu ayat yang mengajarkan mereka mohon perlindungan daripadanya. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala dan surah Al-A'raf ayat 200. Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Dan jika menghasut kamu daripada syaitan satu hasutan, maka minta perlindungan dengan Allah. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Juga, ini selain dari itu, juga ketika pembangkitan syaitan terhadap kemarahan. Datang kita dengan orang cakap, kita marah. Start kita, apa sahaja cakap macam ni? Kadang-kadang kita cepat sensitif. Orang sebut satu benda tu tak ada kaitan kita pun. Tapi kebetulan mungkin tajuk tu ada kaitan zaman dulu dengan kita. So orang sebut kita macam, kutuk aku lah tu. Start dia cakap macam tu saja masalah. Pasal syaitan akan naikkan marah. Dia start marah, dia start besar. Jadi last sekali, tengok orang ni menyampah, tengok orang tu menyampah, bergaduh dan sebagainya, bertekak. Kes apa? Kes benda yang tak pasti. Kan kita ada confirmation bahawa benda tadi tuju pada kita. Mana ataupun godaan kepada kejahatan. Kan macam petang ni ada konsert. Jom pergi. Kita macam, syaitan akan besarkan. Desire tu kadang terlintas. Tapi masalah kita lawan ke tidak, siapa yang besarkan? Syaitan. Dia akan besarkan benda berkenaan. Masalah desire kita kata terlintas nak, kan. Rasulullah SAW sendiri, kita kata waktu sebelum jadi Rasul, kan dia kata dalam hadis Nabi, diceritakan Nabi SAW pernah nak pergi ke pesta-pesta yang dibuat oleh orang musyrikin Mekah. Tapi Allah Ta'ala tidurkan baginda sampai hilang desire berkenaan. Berkali-kali nak pergi tapi tak boleh. Nak pergi je tidur, Allah Ta'ala pelihara, jaga. So, jadi keinginan manusia ni, kita kata benda tu ada, tapi Allah Ta'ala akan lindungi. Dan bahkan Rasulullah SAW tak ada langsung dari bisikan syaitan kepada baginda. Jadi hendaklah dia dalam keadaan tersebut lari kepada Allah Ta'ala daripada syaitan. Lari. Selamatkan diri, lari kepada Allah Ta'ala. Jangan kita try lawan sendiri. Jangan senaman, makan ubat kuat, tokak ali ke. Jangan. Ni kadang-kadang orang salah faham. Dia nak lawan syaitan, dia pergi ikut senaman badan dia. Lompat-lompat bangunan, kemudian rasa macam hebat, syaitan akan kalah. Tak ada. Nanti kita akan terangkan lepas ni. Telah datang mengenai perkara berkenaan. Dan suruh kita tolak godaan syaitan ni. Dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mu'minun ayat 96-98. Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idfa' billati ahsanus sayyi'ah. Balaslah yang ianya tu buruk dengan yang terbaik. Mana balaslah ia dengan yang terbaik. Jadi kalau orang buat buruk pada kamu, balas dengan baik. Mudah ke senang? Susah. Tak ada jawapan kat situ. Mudah ke senang, dua-dua tak ada. Payah. Allah Ta'ala kata apa? Nahnu a'lamu bima yasifun. Kami lebih mengetahui apa yang mereka ceritakan, apa mereka sifatkan kau. Mereka kata kau gila, mereka kata kau sekian. Kami lebih tahu, wahai Muhammad, kami lebih tahu apa mereka sifatkan. Kamu jangan bimbang, kami lebih tahu. Mana kalau ikut kami, memang kita kata 40 tahun Rasulullah SAW duduk dalam satu masyarakat yang gelar dia Al-Amin. Kan dia kata Rasulullah Al-Amin, kan? Shadiqul Wa'd. Satu hari kita duduk kat sekolah, kata saya duduk kat sekolah. Kan kita ni, kita kata dalam kelas tu cikgu sayang kita. Kan percaya kita, bagi kalau kita ingat letak duit kan, kita benda hari sekolah ke, atau kita jadi apa? Ketua kelas kan, cikgu bagi duit kelas bagi kita pegang ke, percaya kepada kita. Memang sepanjang tahun tu orang percaya kita. 5-6 tahun kita duduk di sekolah tu, orang percaya. Satu hari kan, orang tuduh kita permukaan. Kau perasaan? Sedih kan? Nabi SAW 40 tahun digelar sebagai apa? Al-Amin, kan? Digelar, dihormati. Bahkan ketika dia datang kan, bila kes orang-orang musyrikin Mekah bertelagah siapakah patut angkat batu Hajar Aswad, kau kabilah mana patut angkat, semua berebut dan sebagainya. Lepas tu bila nampak Rasulullah SAW, dia kata siapa yang datang pintu tu, kita minta dia jadi pengadil. Bila nampak Rasulullah SAW, semua kata redha. Dan Nabi SAW dia kata, hadza al-amin radina, kami redha. Semua kata redha. Tiba-tiba lepas 40 tahun bila Nabi kata kepada mereka, aku utusan Allah Ta'ala, aku pemberi pernyataan pada kamu sebelum datang azab yang pedih, semua kata pembohong. Kau perasaan?
Marah lah kan. Tapi dalam bahasa yang sama, bila marah kita start nak balas, buruk. Betul tak? Kalau kita marah, kita macam, geram aku kan. Kan kita sekian, contoh macam kita kena orang ni, kita akan balas balik yang buruk. Nabi kata balas dengan baik. Allah Ta'ala kata pada Nabi, balaslah dengan baik kepada yang buruk itu. Idfa' billati ahsan as-sayyi'ah. Balaslah dengan terbaik terhadap benda yang buruk itu. Kami lebih mengetahui dengan apa yang mereka sifatkan. Wa qur rabbi, dan katakanlah hai Muhammad, sebut Rabbi, wahai Tuhanku, a'udzubika min hamazati syayatin. Aku berlindung denganmu daripada bisikan-bisikan syaitan. Wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Aku minta perlindunganmu ya Allah daripada mereka hadir kepadaku. Aku minta perlindunganmu jangan sampai mereka hadir kepadaku. Ini Allah Ta'ala suruh kita apa? Suruh Nabi SAW buat benda berkenaan. Ini arahan pada Nabi, tapi kepada umat baginda sebagai umum. Dia singular kepada Nabi, tapi umum kepada umat Muhammad seluruhnya. Begitu juga mengenai berurusan dengan orang yang dibenci dan lagi dimusuhi. Orang kita menyampah sungguh dengan orang tu. Pun sama juga Allah Ta'ala suruh buat apa? Minta isti'adah juga. Seperti datang dalam firman Allah Ta'ala dalam surah surah Fussilat 34-36. Fussilat 34-36. Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Dan tidak samalah kebaikan itu dengan apa? Dengan keburukan. Baik dan buruk tak sama. Baik dan buruk itu tidak sama. Idfa' billati ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Be a better person. Jangan balas buruk. Kita orang sepak kita, jangan balas buruk. Maksudnya kita cengas ni. Dia tajuk dia sekarang ni dalam Islam berkenaan hak. Hak harta kita nak kena ambil, Islam suruh sekat. Nabi ajarkan, Nabi kata jangan bagi. Maka kalau orang nak bunuh kita, lawan. Maka kalau kita mati, kita syahid. Ini ajar dalam hadis Nabi SAW. Bila seorang lelaki jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, seorang tu datang nak ambil harta aku. Nabi kata, jangan bagi. Ya Rasulullah. Seorang tu datang, dia kata apa? Ya Rasulullah, kalau dia lawan aku, dia perang aku, Nabi kata lawan. Qatil pun Nabi kata. Dia kata, ya Rasulullah, kalau dia bunuh aku, engkau syahid. Ya Rasulullah, kalau aku bunuh dia dalam neraka. Ini berkenaan macam tu. Tapi berkenaan dengan benda lain, contoh macam maruah dan sebagainya, Nabi tak galakkan kita lawan balik tau. Contoh macam kita kata orang kutuk kita bodoh, balas balik bodoh. Tak ada. Bahkan lebih baik dan itu tajuk dia apa? Diam. Jangan cakap. Be a better person, jangan lawan. Kalau bab berkenaan dengan benda lain, macam harta kita kena rampas sebagainya, tahan, tak ada masalah. Dalam bab benda macam ni, jangan lawan. Pasal dia akan menambahkan kepada benda tak ni. Dan lebih-lebih lagi kalau dia kata pertuduhan tadi, pertuduhan tak betul. Jadi Allah Ta'ala kata pada Rasulullah SAW, balaslah dengan yang lebih baik. Kalau kamu balas baik pada orang jahat, orang kamu musuhi tadi, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah, maka tiba-tiba orang yang di antara engkau dengan dia ni ada permusuhan, tiba-tiba dia akan apa? Ka'annahu waliyun hamim. Dia akan jadi seorang pelindung yang baik pada engkau. Dia akan sayang kau, tolong kau. Kan dia, kalau kita lindungi dia, jaga kita buat baik pada dia, dia akan tiba-tiba jadi orang baik pada kita pula. Dan arahan Allah Ta'ala ni berat. Mana tak beratnya kan, orang-orang yang apa, sakiti kita, hina kita suruh buat apa? Buat baik pada orang tu. Allah Ta'ala kata apa? Wa ma yulqaha illal ladina sabaru. Dan takkan boleh buat benda ni kecuali orang yang apa? Menerima kecuali orang yang sabar saja. Wa ma yulqaha illa dzu hazin azim. Tak boleh buat benda ni kecuali orang yang menerima perkara ni, arahan ni, kecuali orang yang apa? Mempunyai habuan yang besar di sisi Allah Ta'ala di akhirat nanti. Orang tu saja boleh buat. Mana dia kata big heart lah. Orang ni hati dia besar, dia tak kisah. Dan dalam masa yang sama, syaitan akan datang. Ketika syaitan datang, Allah Ta'ala kata apa? Wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazghun. Dan jika membisikkan kepada kamu ni daripada syaitan satu bisikan untuk kata jangan buat. Apa pasal kau kena minta maaf pula? Asal kau kena senyum pula? Dia kan dari tu kan kutuk kau, dia mengumpat kau. Kadang-kadang zahir, kadang kita tak tahu cerita ya ke tidak. Kau orang tukang sampai kata orang tu ngumpat kita. So tembung-tembung tepi jalan, masam terus. Gitu kepala. Kan? Ataupun kadang-kadang dia gaduh dengan, dia bertekak dengan adik-beradik kita. Terus menyentuh muka. Atau bertekak dengan bapak kita. Anyway, kan, kita kata seolah macam sembang pun tak boleh. Kalau tanya bagi salam pun jangan jawab. Kalau boleh lah. Dia jadi macam tu sekali. Tak boleh macam tu. Dalam Islam kita disuruh supaya balas kebaikan kepada orang tersebut. Jangan kita termasuk sama. Jadi kalau syaitan bisikkan benda-benda berkenaan, satu bisikan, fasta'iz billah, minta perlindungan dengan Allah Ta'ala. Kerana sungguhnya innahu huwas samiul alim, sungguhnya dia Allah Ta'ala ni Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baik. Berdasar 3 ayat tadi. 3 ayat tadi dia ada 4 arahan suruh isti'azah dalam Quran, ada 4 kali. 3 kali berkaitan dengan tajuk yang sama, 1 berkaitan baca Quran. Membaca Quran kita baca bawah ni. Tapi yang atas tadi, surah Al-A'raf, surah Mu'minun dan surah Fussilat tu, 3 ayat berkenaan. Ibnu Katsir berkata,
Itu adalah arahan Allah Ta'ala yang tak ada lagi yang lain. Itu adalah arahan yang datang surah Isti'adzah. Dan daripada kesimpulan apa yang dibincangkan tentang ayat-ayat tadi, Ibnu Katsir kata apa? Berdasarkan 3 ayat berkenaan atau 4 ayat berkenaan, kita manusia ni, umat Islam ni disuruh supaya kalau dengan syaitan manusia boleh apa? Boleh kita pada diplomasi. Mana syaitan manusia? Kan tadi yang kutuk Rasulullah biasanya orang munafik, orang kafir. Kan Allah Ta'ala suruh apa? Malah baik. Kan orang yang kutuk Rasulullah SAW bukan para sahabat. Orang sakiti Rasulullah. Siapa? Bukan para sahabat. Yang musuhi Rasulullah bukan para sahabat. Siapa? Orang luar. Orang yang bukan Islam, orang musyrik, orang ahli kitab dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala suruh Nabi apa? Buat apa? Layan baik. Hatta munafik-munafik Madinah pun Allah Ta'ala suruh apa? Nabi layan baik. Layan yang baik. Jadi Ibnu Katsir kata, kata berdasar pada ayat ini, 3 ayat ni, syaitan manusia di kalangan munafik ke atau orang kafir ke, ahli kitab ke, musyrik ke dan sebagainya, kita dibenarkan diplomasi. Maksudnya kita boleh ada argument bersembang, bagi makan, tak apa, tak ada hal. Tak ada hal. Dan kena faham kataan syaitan dalam Al-Quran, dia bukan hanya syaitan, maksud dia jin. Dia kena syaitan manusia juga. Okay? Jadi tu Ibnu Katsir kata, syaitan manusia itu yang kutuk Nabi tu syaitan dia. Tapi manusia yang Nabi Allah Ta'ala kata buat baik pada mereka. Buat baik pada mereka. Itu syaitan manusia. Kita boleh diplomasi. Syaitan jin tak ada diplomasi. Dipatah balik pada Allah Ta'ala. Direct balik pada Allah Ta'ala. Jangan kita try contoh macam asyik semayang ni terganggu. Kalau kita kata kalau ada kata ikut diplomasinya dengan syaitan manusia ni, kita boleh panggil apa? Yelah, kita buat perjanjian. Kan Nabi buat perjanjian dengan musyrikin Mekah dan sebagainya, menunjukkan bahawa syaitan manusia ni ada apa? Diplomasi. Okey. Tapi syaitan jin, Allah Ta'ala kata kepada Rasulullah SAW, fasta'iz billah. Minta perlindungan Allah Ta'ala. Kalau kita contohnya kita duduk sini, duduk kat Taman Tun ni kan, semayang tak pernah khusyuk. Kita tak khusyuk aje. Kalau semayang tempat lain khusyuk. Semayang tempat lain, masjid lain khusyuk. Semayang kat sini tak khusyuk. Jadi adakah soalannya boleh kita buat contoh macam kita bagi makan setan-setan yang kacau kita semayang? Diplomasi? Bagi makan. Kan? Kita upacara. Buat apa ni ustaz? Kita bagi upacara. Kan? Bagi makan setan. Lepas dia kenyang-kenyang, tak kacau kita dah lah. Kan dia letih, ikut logik akal macam tu lah. Tapi dalam Islam tak boleh. Pasal syaitan yang gaib ni, yang jin ni, dalam Islam disuruh kita automatik balik pada Allah Ta'ala. Haram kita cari sebarang perlindungan daripada benda-benda berkenaan daripada selain Allah Ta'ala. Anything, rajah ke, lukisan ke, hatta ayat Quran gantung pun tak boleh kita gunakan macam tu. Sebab itu kenapa tak diajar dalam kita ni, pada dinding rumah tu gantung ayat Quran. Itu Nabi tak ajar. Sebab yang diajar pada kita apa? Ista'id billah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minta pada Allah Ta'ala perlindungan tadi. Bukan gantung, bukan ikat. Yang orang kita sukalah ikat lah, gantung lah, macam-macam benda dibuat. Untuk apa? Pagar rumah. Daripada syaitan yang tak nampak. Sedangkan syaitan tak nampak, Allah Ta'ala kata dalam ayat-ayat tadi, apa? Ista'id billah. Allah tak suruh diplomasi pun. Tak suruh macam apa kita takutkan dia dengan fizikal. Fizikal tak jadi. Pasal kadang tu sebab kita lihat orang yang salah faham, dia letak gantung-gantung ayat Quran dalam rumah. Dia perangai dalam rumah tak senonoh juga. Kan? Dan kadang-kadang pun gantung-gantung ayat Quran dalam rumah, tapi gaduh macam tu juga kan. Berapi-api bergaduh. Kan? Laki bini gaduh berapi-api. Macam setan macam kan. Tapi kita kata mana pergi, apa guna ayat Quran gantung? Faham tak? So penggantungan ayat Quran tadi tak beri kesan apa-apa pun sebenarnya. Jadi masalah kehidupan kita, dalam masalah nasib baik nasib malang, Quran tu untuk diamalkan bukan untuk digantung. Faham tak? Kalau kita contoh macam kita ada lampu kereta untuk apa? Lampu kereta untuk apa? Untuk tengok jalan lah kan. Ada lampu kereta tu letak atas televisyen. Cabut atas televisyen. Lepas tu orang tengok macam, apa tu? Lampu kereta. Oh, cantik tu. Lepas tu besok orang datang pula, apa tu? Tak jalankan tugas pun. Faham tak? Kita letakkan dia bukan pada tempatnya. Ini kita kata kezaliman kadang-kadang manusia ni salah. Dia ingatkan bahawa Quran tu diguna macam tu. Dia kita jangan tanggungkan Al-Quran lebih daripada apa yang Allah Ta'ala tanggungkan. Faham tak? Dia sebagai panduan, sebagai petunjuk, sebagai hidayah, sebagai penawar, sebagai sekian. Jangan tanggungkan over daripada apa yang sepatutnya. Antaranya apa? Protection of the house. Macam tu. Dengan cara itu. Cara lain Nabi ajar. Kita akan baca Al-Baqarah, kita akan baca nanti. Kita akan belajar dalam surah Al-Baqarah, macam mana surah Al-Baqarah jadi pendinding rumah kita. Tapi yang ini tak ada. Jadi bila kita tambah pada contohnya ayat 1000 dinar. Ayat itu tidak menanggung tajuk kena jadi kaya, menjadikan orang kaya. Tak tanggung. Ayat itu datang menanggung untuk kita apa? Suruh bertakwa. Tanggungan ayat itu adalah takwa. Pasal ayat tadi panduan pada kita, dia kata wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Maksud dia
Takwa, Allah Ta'ala buka peluang daripada masalah. Takwa, Allah Ta'ala rezekikan daripada keadaan tak sangka-sangka. Takwa, Allah Ta'ala bukakan sebarang Allah Ta'ala mudahkan segala urusan. Dan surah At-Talaq ayat 2, 3, 4 dan tu ada jelas. Tapi tanggungan ayat tadi adalah untuk takwa. Bukan tanggungan ni bila kita gantung kita kaya. Faham tak? Macam orang baca surah Yasin untuk ahli hantu, pun dia menanggung kepada ayat Quran tadi, benda tak ditanggung. Faham tak? Surah tu tak tanggung kisah itu. Surah tanggung kisah lain. Tapi datang kita tanggung pada surah berkenaan apa? Halau hantu. Ambil kau. Semua masuk hantu je baca Yasin. Mana boleh? Faham tak? Kita jangan menanggungkan. Macam inilah. Pen ni kerja untuk apa? Tulis. Datang kita tolak kereta. Orang kata, Mat, jom tolong tolak kereta. Kita buat yang tu. Kan kita menanggungkan dia kerja, bukan kerja dia. Faham tak? So macam tu ayat Quran turun dengan pengertian dan maksud serta matlamat. So jangan kita letakkan matlamat luar tanggungan dia. Faham tak? Ini konsep dia. Ni kadang-kadang orang salah faham. Dipakai. Dan ni ayat Quran ustaz bukannya mentera. Logik akal betul lah. Tapi masalah sama, kita kata macam tu lah. Pen jangan gunakan untuk buat kerja lain. Faham tak? Untuk senaman. Pen untuk senaman. Kenapa tu senaman? Bila letak ke dinding, dia bumpy sebelah tangan. Tu, bagus tu senaman. Tak kena lah. Pen bukan untuk itu. Pen untuk menulis. Faham? So macam tu juga ayat Quran, dia ada matlamat dan tujuan. Bila datang kita alihkan daripada tempat dia, kita zalim. Faham tak? Tu terpaksa gantung ke, ikat ke, tampal ke, lilit ke. Kan dulu macam saya ingat ada orang dia letak dalam tulisan, macam belajar silat, letak tulisan masuk dalam kain hitam, ikat. Kenanya dia apa? Pendinding. Pun sama juga dia meletakkan pada ayat tadi bukan tugasan dia. Faham tak? Ayat tadi bukan datang untuk itu. Datang untuk lain, kita pakai. Macam itulah lampu kereta dibuat untuk bernama kereta menerangi jalan raya ketika kita mandu. Datang kita bantai letak dekat atas televisyen. Jadi orang kata, apa orang cakap? Betul orang kata macam, tak pandai orang ni. Kan? Tak kata bodoh lah, tak pandai. Maksudnya kita kata setiap benda tadi ada kedudukan masing-masing. Jadi dalam tajuk ni juga, bila berkenaan isti'adah ni, Allah Ta'ala letakkan untuk Rasulullah SAW, ni pada Rasulullah SAW, kalau syaitan manusia, diplomasi. Orang munafik, orang Yahudi, Nabi boleh dialog dan sebagainya. Bahkan Nabi tolong mereka ada permintaan Nabi bagi. Nabi bagi apa permintaan mereka dan sebagainya, Nabi bagi. Bermuamalah dan sebagainya. Tapi syaitan jin tak ada disuruh kita suruh apa? Diplomasi. Jangan bagi telur, jangan bagi kambing, jangan bagi lembu, jangan bagi darah. Jangan puja, jangan minta tolong. Jangan minta izin pun. Don't ask permission. Nak lintas, ini tempat ni keras, ada hantu ni. Assalamualaikum pakcik tua kan. Apa penghulu kawasan ini. Mana boleh? Haram. Faham tak? Haram je lah, haram sungguh, syirik. Pasal mereka ni, makhluk-makhluk ni, memang Allah tak jadi untuk mereka ni penguasaan ke atas kita. Dan bahkan jin ni, kita kata macam jin ni bukan cerita perbuatan. Perbuatan saya belajar perbuatan masuk dalam kelas Ustaz Fadil. Hari Rabu dia diajar. Tapi saya bagi tahu benda ni pasal apa? Konsep jin dan syaitan ni banyak orang salah faham. Dia pasal sebenarnya lafaz yang kita sering dengar macam iblis, syaitan, jin. Actually makhluk ni adalah makhluk yang sama macam yang kita Melayu kita lah. Jin, bunian, polong, jemalang, bla bla bla. Jin semua jin. Cuma beza syaitan tadi. Syaitan tadi sifat. Dia bukan nama makhluk, dia sifat. So Allah Ta'ala gelar pada apa? Pada orang-orang munafik. Bila mereka ni berkawan dengan orang Yahudi yang jadi konsultan mereka, kan Allah Ta'ala kata apa? Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Bila mereka bertemu orang beriman, mereka kata kami beriman. Wa idza khalau ila syayatin, mereka bersendirian dengan syaitan-syaitan mereka. Qalu inna ma'akum. Mereka kata kami bersama kamu. Inna ma nahnu mustahzi'un, kami hanya buat olok-olok je. Mana bila dia katakan macam tu menunjukkan bahawa apa? Bahawa maksud pengertian apa? Pengertian syaitan tadi sifat. Bukannya makhluk yang khas. Faham? Hatta bila Nabi gelar atau Umar sini gelar apa? Kuda yang tak dengar cakap, syaitan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia pasal badan dia besar, saya terangkan itu. Dia apa? Bahu dia tinggi unta punya punggung. Bahu Umar. Okey, jadi kalau naik keldai tu kaki dia cecah lantai. Jadi orang ramai bila nak bagi naik kuda biasa pun kesian kuda tu kan. Macam kuda kalau kita kata yang besar kan, dia orang tu kalau besar naik ada motor kecil. Kan? Dia macam motor tu kata minta ampun kan. Macam tu dia jalan tapi ampun lah. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bila dia naik kuda biasa tu nampak macam tak semenggah lah. Tak dengan badan dia. Lalu orang ramai ada orang bawa untuk dia kuda daripada Eropah. Kuda Eropah besar. Kaki bulu. Kuda tu besar.
Jadi Umar bin Khattab anhu diberi naik kuda berkenaan. Tiap kali naik, kuda terjatuhkan. Naik dia, kuda terjatuhkan. Sampai last sekali dia kata apa? Ma hamaltumuni ila ala syaitan. Korang bawa aku naik syaitan, dia kata. Ma hamaltumuni ila syaitan. Korang tak bawa aku naik melainkan ke atas ekor syaitan, dia kata. Pasal kenapa dia kata macam tu? Sebab Nabi dah telah sabda dalam hadis yang lain. Nabi kata dalam hadis yang lain, Nabi kata apa? Al-khailu, kuda ni maqudun terikat bima nawasi al-khair, pada ubun-ubun ni kebaikan sehingga hari kiamat. Mana kuda ni makhluk yang walaupun dia gagah, dia kuat lari dan sebagainya, dia adalah makhluk yang boleh dijinakkan oleh manusia dengan mudah. Itu maksud dia. Tapi bila datang Umar bawa kuda daripada Eropah, naik ditendang, naik dijatuhkan Umar, maksud dia Umar kata ni setan. Maksud dia, dia tak dengar cakap. Tu makhluk tak dengar cakap, panggil setan. Faham tak? Yang takkan beriman panggil syaitan. Gelaran tadi tu sebab kenapa dalam tajuk ni Nabi SAW musuh. Allah Ta'ala suruh buat baik pada musuh dia yang syaitan manusia. Syaitan jin yang bisikan-bisikan tadi, Allah Ta'ala kata balik pada Allah Ta'ala. Jadi syaitan habis Iblis ni siapa dia? Orang sebut bisikan Iblis ni Azazil, nama asal kau jadi Iblis. Nama dia Iblis, Allah Ta'ala kata. Lepas dia tak nak sujud tu dia baru dia Allah Ta'ala panggil dia syaitan. Dia originally nama dia Iblis. Dia bukan tak ada bahasa Arabnya. Jangan pelik. Bahasa dalam Al-Quran Karim banyak nama-nama bukan Arab. Macam Ibrahim, Adam. Itu kan nama Arab. Bukan nama Arab. So jangan pening kepala. Apa maksud dalam Arab? Macam kita katalah kataan kuntum bahasa Melayu pun ada lah. Kalau bantai pada bahasa Arab, kuntum maksud dia. Apa nama dia? Kuntum. Ma'ismuka, kuntum. Dia kata. Kan masalah lah sikit. Kumbang ke? Kita ada maksud. Tapi kalau kita ambil perkataan yang tak ada maksud dalam bahasa kita, tak boleh kita paksa tau. Jadi dalam Al-Quran Karim ada perkataan-perkataan bukan Arab. So jadi antaranya Iblis. Tapi itu nama dia. Sifat dia syaitan. Itu sebab saya terangkan dulu surah Al-Baqarah kan. Siapa-siapa nak faham ni, simple. Dia Iblis ni dia dan syaitan tu sama. Kita kata bukan makhluk lain. Mana maksud dia sebelum dia kufur dipanggil Iblis, lepas dia kufur dipanggil syaitan. Okey, pasal apa dalam Quran kalau siapa buka surah Al-Baqarah ayat 30 sampai turun 36. Okey, 30 sampai 36, tak payah jauh. Dalam ayat berkenaan start ayat 30, 31, 32, 33 dalam ayat berkenaan, karakter yang wujud hanyalah Allah, para malaikat, Adam. Kisah dia sini kan Allah kata wa idh qulna lil qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berkata pada para malaikat, aku nak dijadikan di bumi ni khalifah. Maksud dia dalam ayat ni siapa yang ada? Allah yang para malaikat. Lepas tu para malaikat kata qalu ataj'alu fiha ma yusilu fiha wa yasfiku dima. Kau nak jadikan di muka bumi ni orang yang membuat kerosakan dan menumpahkan darah ke? Wa nahnu, dan kesedaran kami ni kan lagi bagus. Nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuka, kami bertasbih muji kau, dengan muji kau, dan juga kami menyucikan kau. Allah Ta'ala kata qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu tak tahu. Dalam ayat berikutnya Allah Ta'ala keluarkan karakter ketiga, itu Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Ta'ala ajar Adam nama semua benda. Thumma aradahum 'alal malaikati. Allah Ta'ala tunjuk pada para malaikat karakter kedua tadi. Faqala anbi'uni bi asma'i haula. Allah Ta'ala kata bagi aku tahu nama benda-benda berkenaan. In kuntum shadiqan, kamu benar. Lepas tu para malaikat pun kata qalu subhanaka la ilma lana. Maksudnya kau Allah Ta'ala tak ada ilmu bagi kami illa ma 'allamtana, kecuali kau ajarkan kepada kami. Innaka antal azizun, innaka antal alimul hakim. Engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Lepas tu Allah Ta'ala kata qala ya Adamu, masih karakter ketiga. Wahai Adam, ambi'hum bi asma'ihim, bagi tahu mereka apa nama benda tersebut. Alamma ambahu, bila Adam bagi tahu saja pada malaikat nama benda berkenaan, Allah Ta'ala berkata apa? Qala alam aqul lakum, bukankah aku kata kepada kamu, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, aku tahu apa perkara gaib di bumi, langit dan di bumi. Gaib bumi, perkara gaib bumi dan langit, semua aku tahu. Wa a'lamu ma kuntum tubduna wa ma kuntum taktumuna, aku tahu apa kamu zahir dan apa kamu sembunyikan. Okey. Dan dari kat sini di syarat yang para ulama kata Allah tak tahu dah iblis apa yang buat. Betul tak berkata wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, ayat 34 kan, aba wastakbara wa kam kafirin. Kat sini timbul karakter keempat kan, mana tadi mula Allah, malaikat, Adam, kemudian timbul karakter keempat apa? Iblis tak nak sujud. Okey, lepas tu ayat tu Allah Ta'ala kata dia jadi golongan kafir. Allah Ta'ala stop situ. Kisah perbualan panjang dengan Allah Ta'ala dalam surah lain kita buka. Jadi dekat situ stop situ. Lepas tu Allah Ta'ala berkata apa? Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dan kami kata pada Adam, tinggallah engkau dan isteri engkau. So 5 karakter dah. Tinggallah engkau dan isteri engkau al-jannah dan syurga. Wa kula, dan makanlah kamu berdua minha daripada syurga tadi
ragadan, suka hati kamu, haitsu syi'tum, macam mana saja kamu kehendaki. Wala taqrabah hadhihi syajarah, dan kamu dekati pokok ini satu je. Fatakuna minadh dhalimin, kalau kamu dekat, kamu akan jadi di kalangan orang-orang yang zalim. Okey, nampak 5 karakter. Tiba-tiba ayat 36, fa'azallahum asy-syaitan. Nampak tak? Karakter tambah satu lagi. Tadi kisah tadi Allah, malaikat, Adam, Iblis, isteri Adam. Tiba-tiba datang fa'azallahum asy-syaitan. Datang mana pun nak kena ke-6 ni. Dia makhluk yang sama Iblis tadi. Cuma orang silap faham, dia ingatkan apa? Iblis ni adalah apa? Makhluk lain, syaitan makhluk lain. Iblis ni adalah raja segala syaitan. Syaitan ni adalah anak Iblis. Ni salah faham tak? Salah faham. Kita tak nafikan, kita kata siapa-siapa ikuti syaitan, ikuti Iblis, maka dia adalah menjadi termasuk golongan Iblis. Jadi ikutan, jadi macam anak pada Iblis lah. Anak pada Iblis, gelap syaitan takkan beriman. So konsep dia macam tu. Jadi ikut ayat berkenaan, kalau kita baca 1:36, 31, 36 ni, 36 tu, kita dapati memang ada perbezaan. Tak ada perbezaan berkenaan dengan apa, ada penjelasan jelas bahawa Iblis itu bukan makhluk lain. Bahkan dia dan syaitan itu adalah makhluk yang sama. So tak perlu kita pening kepala. Dan kalau orang tanya, adakah Iblis ni malaikat ke tidak? Jawapannya tidak. Sebab apa bukan tidak? Walaupun kita kata dalam pembacaan Al-Quran, orang baca, bila tengok Allah Ta'ala kata perintah malaikat sujud, Iblis tak nak sujud, dia tiba kena marah, menunjukkan bahawa dia malaikat, kata orang. Tapi senario dia simple je. Kalau dia kata orang Bangla duduk Malaysia, Bangladesh duduk Malaysia, Agung lintas, kemudian orang semua kena ke tepi, duduk ke, kena melutut ke dan sebagainya. Datang dia basikal. Dia pertama dia menumpang di negara ni. Kemudian dia bila Sultan Agung lintas jalan raya, dia kaya basikal sebelah tu. Lumba pula dengan kereta Agung. Agak-agak polis tu buat apa? Ha? Sepak dia polis apa pasal? Okey. Cerita dia maksud dia layak tak buat benda berkenaan? Tak layak. Pasal dia penumpang kat situ, dia bukan asal di situ kan? Betul tak? Itu bukan menghina dia, tapi kita kata dia pendatang. Walaupun dia bukan rakyat Malaysia, tapi dia kena hormati pemimpin yang ada kat situ. Bila arahan datang suruh ke tepi, dia ke tepi lah. Kalau orang yang kaya, Datuk Tan Sri dan sebagainya, kerabat diraja kena tunduk, ustaz imam kena duduk juga, asal tak dia kena bangun. Nampak tak? Sekarang ni Iblis, dia duduk dengan para malaikat. Malaikat yang lagi mulia daripada duduk, tunduk, sujud. Apa hal dia tegak? Tak kata, apa hal kau sujud? Aku tak tunduk. Orang tanya dia, malaikat Allah tak sujud amar tu, apa perintah kau sujud, tak sujud. Jadi dia sendiri secara tak langsung, Iblis ni sendiri dia mengaku dia ni jin. Dalam surah Kahfi ayat 50, dia kata dia jin. Allah Ta'ala kata, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin. Dia adalah kalangan jin. Fa fasaqa an amri rabbi, maka dia fasik, dia menderhaka daripada perintah Tuhannya. So dia jin. Dan dia mengaku dia daripada api. Bukan surah A'raf ayat 17. Dia kata, ana khairum min, aku lagi baik daripada dia. Khalaqtani min nar, kau jadikan aku daripada api. Khalaqtani min tin, kau jadikan dia daripada tanah. Mana dia mengaku dia daripada api. Allah Ta'ala buka dalam surah Ar-Rahman, Allah Ta'ala kata apa? Khalaqal insan min salsalin kal fakhar. Allah Ta'ala ciptakan manusia ni daripada tanah liat yang keras seperti tembikar. Wa khalaqal jan, dan Allah Ta'ala ciptakan jin min marjin min nar, daripada api yang menyala. So menunjukkan clarification dia ni adalah apa? Jin. Cuma dia ni seekor jin yang diberikan penghormatan, lepak dengan malaikat. Tu je lebih dia. Itu lebih dia. Macam kita kata manusia ni ada yang dapat makanan direct dari Allah Ta'ala, turun di langit macam Maryam. Kan orang lain ada manusia duduk di sana, dia dapat makanan di langit, turun. Ataupun macam sahabat apa pengikut Isa alaihissalam yang minta makanan di langit, Allah Ta'ala turunkan. So dia dapat kelebihan itu je. Macam masalah yang ni, Iblis ni, dia seekor lepak dengan malaikat. Bukan dia malaikat. Jadi kesilapan faham tadi menyebabkan orang menyangka bahawa kalau malaikat pun boleh kufur, ini kan pula kita. Kan, nampak tak? Salah. Iblis ni dia beza. Dia adalah makhluk yang jin yang dibenarkan oleh Allah Ta'ala untuk lepak dengan malaikat. Lalu perbuatan bila diberikan peluang tadi tu, dia boleh berbangga diri, menyombong. Itu masalah dia. Dan dia tak layak untuk berdiri. Ketika malaikat sujud, dia tegak, itu tak layak untuk dia. Jadi syaitan, faham kan? Jadi secara tak langsung, syaitan yang kita disuruh syaitan manusia, ikut perasaan ayat tadi, syaitan manusia diplomasi. Syaitan jin jangan lawan. Jangan lawan dengan upayaan kita, dengan akal kita, jangan. Try so hard. Itu meditasi. Pejam-pejam mata, menjiji peluk. Tak usah buat pasal. Ista'iz billah. Minta perlindungan Allah Ta'ala, direct. Jangan sekali-kali minta izin dengan dia. Dan bahkan kita kata macam jin ni tadi, tak langsung, Iblis salah seekor daripada jin kan. Dia dengan kita ni apa benda beza sebenarnya? Beza kita dengan dia ni adalah, jin ni
Apa beza? Kalau saya cerita nanti kan tak ni. Apa beza dia? Kita. Saya tanya orang, ada orang kata dia tak ada akal. Saya kata dia ada akal. Kalau takkan Allah Ta'ala suruh dia mengabdikan diri. Kalau tidak macam tu macam lembu dan kambing, Allah tak perintahkan pasal tak ada akal. Dia zahir, dia gaib, kita zahir. Dia tak nampak malaikat. Hatta suara orang kubur dia tak dengar. Hatta Nabi Sulaiman AS ketika mati, dia tak tahu mati. Kan dia buat kerja kan. Tengok Sulaiman tegak, dia buat kerja. Sampai Sulaiman punya tongkat patah, jatuh badan Sulaiman, baru orang tahu, oi. Mana maksud dia, dia tak nampak malaikat juga. Sama macam kita. Sama macam kita. Mana amal salin ada. Apa lagi? Nafsu ada. Sama. Beranak pinak sama. Sebelah mana beza? Tahu tak beza dia apa? Satu benda je. Dia tak boleh buat ni. Ni benda dia tak boleh buat. Bukan pusing pen. Pegang benda fizikal. Tebang bukit, kan? Tebang tarah bukit, tebang pokok, tangkap ayam dekat rumah orang, gigit lembu orang ke. Mana boleh? Ada pernah dengar orang hilang lembu pasal digigit oleh jin? Tak ada. Ayam kena curi. Pak Mat, kenapa ayam? Tak tahulah. Ayam saya hilang kena curi. Ini cerita badang tu bohong. Ni percaya cerita badang tu masalah tu. Kan? Cerita badang apa, orang tu punya apa? Ikan dicuri ni. Tangkap janggut, lepas tu dia bagi muntah. Lepas tu minum nak muntah jin. Tak ada kerja lain. Kan? Ada orang minum air ustaz, ni minum air muntah jin. Ambil kau. Sama je sesat. Tak, cerita dia faham tak? Konsep dia sekarang ni dia tak boleh pegang ni. Ni tak boleh pegang. Tu sebab kenapa bila time dia mengamuk-ngamuk kacau orang, dia minta ayam panggang. Dia tak minta ayam tak masak. Minta ayam 3-4 kilo. Kalau ikut dari segi makanan, tak perlu. Bahkan dia makan sisa kita. Ni kita makan-makan, kita buang, pulang. Itu makanan dia. Lepas tu. Dia bukan makanan dia datang tangkap ayam dan sebagainya. So, kata kucing, kan? Makan sisa kita. Kita macam itulah kita boleh sepak. Jin macam tu juga sebenarnya. Cuma kisahnya dia reka-reka, dia kata kau langgar anak aku dan sebagainya. So manusia ni takut pada dia. Tu cerita dia. Oh, dia tak boleh alih fungsi kerja tak? Tak boleh. Kalau dia sihir kita boleh. Sihir kita dia boleh. Dia boleh sihir kita. Benda tak ada kita nampak ada. Macam orang pergi masuk pergi rumah tinggal tepi hutan, nampak macam ada lampu menyala. Masuk-masuk makan mi. Bukan mi pun cacing. Dan sebagainya kan. Benda macam tu biasa berlaku. Air kopi, rumah tak ada nampak ada. Rumah tak ada nampak ada. Benda tak nak benda tak wujud nampak wujud. Macam kisah Firaun, dia punya ahli sihir. Kan ketika dengan Musa AS. Musa nabi. Tapi ketika mana tali dan tongkat tukar jadi ular, soalan Musa nampak apa? Nampak ular. Tu dia takut. Dia takut sampai Allah Taala kata dalam surah Taha, fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Lalu datang dan di Musa rasa takut. Kalau dia tak nampak, apa masalah dia? Tali tongkat je. Kan kalau kita tipu. Kan kita tak memang. Musa nampak tongkat tali jadi ular. Dia takut tu kenapa? Pasal nampak. Oh, maknanya kalau kita duduk flat atas tu rumah kosong, kadang-kadang cicak main lompat, tikus. Itu yang orang kata ada bunyi guli dan sebagainya. Mana ada? Tak ada benda. Itu kita kata perasaan kita dan sebagainya. Lagi orang cerita lagi sikit. Satu, kedua, rumah kita ni kadang-kadang alang dia tu kayu kat atas tu. Kadang-kadang sejuk panas dia akan bunyi. Kita perasan kita macam siapa tu? Intai-intai tak nampak. Dia makan sisa kita ni. Kita makan, dia buang, baru dia makan. Jadi dia tak ada kuasa. Itu sebab kenapa bila kita kata kisah Sulaiman AS, itu cerita dia. Kisah Sulaiman, itu cerita di mana dia jadi buruh kasar. Kalau bukan mukjizat Sulaiman, dia tak buat kerja tu. Sebab kenapa kita tak ada jumpa orang tarik emas, dapat emas. Kalau orang tarik emas kan, nampak emas, betul, 50 kilo. Tapi benda tak ada. Depan mata dia macam ada, tapi tak ada. So macam ada orang saya kenal, dia budak ni dulu sekolah dekat dia belajar. Dia pergi percaya berkenaan dengan perbuatan-perbuatan Islam ni, kemudian dia jadi saya tahu lah perbuatan dia ikut siapa. Tapi cerita dia, in the end satu hari tu dia telefon saya 2 tahun lepas. Dia telefon dia ada 50 kilo emas. 50 kilo emas. Dia kata, "Li, aku ada 50 kilo emas Li sekarang ni." Dia kata, "Kau nak buat apa?" Dia kata, "Aku nak buka sekolah agama Li." "Okey tak Li?" Dia kata, "Apa salah saya tengok buat macam ni? Tu sihir," saya kata. Dia kata, "Pasal sihir pula baca Quran Li," dia kata. Saya katakan dia, benda ni kan, masalah dalam Islam ni, dia kata Allah Ta'ala ni baik, elok. Dia tak terima benda elok saja. Maksudnya kita nak sacrifice something kepada Allah Ta'ala, nak korban satu benda, korban benda yang elok saja. Benda tak pasti yang jangan bagi kepada Allah Ta'ala. Jangan bila kita duit tepi cisar, duit kita duit banyak kan, duit yang bersih halal tu kita simpan.
Yang kita cari betul. Yang kita tipu-tipu ni kita bagi Allah Ta'ala. Tak boleh. Allah Ta'ala ni elok. Dia tak suka dengan benda elok saja. Saya kata macam mana kau nak bagi benda yang tak tahu syubhat ni tadi, kau bagi untuk apa untuk bina sekolah agama, saya kata. Dia kata tapi ni sekarang mana ada orang nak bagi derma untuk sekolah agama lagi. Saya kata walaupun tak ada orang nak bagi, masalah dalam Islam saya kata kita dikira struggle kita. Bukan masalah kejayaan. Effort kita buat, letih kita, penat kita. Saya kata kalau ikutkan Nabi SAW sendiri boleh tukar gunung Uhud jadi emas. Uhud jadi emas Nabi boleh buat. Tapi Nabi tak buat sebab apa? Suruh struggle. So para sahabat belajar. Kalau malaikat besar tau, malaikat Allah Ta'ala besar. Jibril AS dia tutup satu sayap dia boleh buka. Dia dah 100 sayap. Satu sayap dia buka, alam dia akan gelap. Gelap alam semesta ni. Kalau dia buka satu sayap dia. Soalan kalau kita tanya kan. Kalau kita kata kan, kenapa kita gali parit, sibuk para sahabat berletih penat, bertungkus lumus. Panggil malaikat datang korek je lah. Kan? Sahabat-sahabat sekalian, insya-Allah malaikat akan datang tolong kita. Kan? Ni semua nak shortcut. Dia saya katakan tak boleh. Lepas tu dia ni merajuk. Dekat setahun juga dah tak telefon saya. Saya marah dia. Dia kata apa pasal saya kata. Semua nak shortcut saya kata. Kenapa nak buat macam tu? Kalau Nabi boleh letih penat, kenapa kau tak nak letih penat saya kata? Kan Nabi letih penat kan? Dakwah, ajak orang dan sebagainya. Masalah kita dalam Islam ni bukan masalah kejayaan buka sekolah tu. Soalan sekarang berapa banyak kita keluarkan effort kita. Macam Islam ni berjaya, bukan masalah kita dapat berapa ramai kita dapat tarik. Soalan sekarang ni apa? Apa effort kita buat? Ramai tak ramai datang tu bukan kerja kita. Yang kerja kita apa? Soalan, apa effort kita buat untuk supaya sampaikan ilmu tadi? Itu Allah Ta'ala akan tanya. Ikhlas ke tidak? Allah Ta'ala akan tanya. Dia masalah apa? Berjaya ke tidak? Allah Ta'ala tanya. Kata kalau tidak para anbiya, contoh macam Nuh AS, Ibrahim AS, Hud, Saleh, Shu'aib dan sebagainya dan lain lagi. Berapa ramai yang dapat pengikut ramai? Tak ada. Jadi gagalkah mereka? Tak, mereka tak gagal. So, mereka melaksanakan urusan Allah Ta'ala suruh. Mereka tak gagal. Tapi dalam masa sama apa tau? Kita kata orang yang kita macam salah faham, dia ingatkan kejayaan tu nombor satu. Salah. Effort kita tu yang tak kira. Nak berjaya tak berjaya tu kerja lain. Tapi effort kena buat. Usaha kena ikhlas. Jangan ada bad intention, niat salah ke, salah niat ke, udang sebalik batu ke, tak boleh ada. Kena sincerity kepada Allah Ta'ala. Tapi apa? Benda tadi kena kepada direct Allah Ta'ala. Jadi secara tak langsung kita perhatikan. Macam tadi balik tajuk apa berkenaan jin kan. Dia tak boleh, dia sihir je. Hatta macam Rasulullah SAW kena sihir, dia nampak macam ada. Dan normally orang mati kena sihir, dia bukan mati sebab sihir tu sendiri, dia mati sebab tak makan. Lepas tu dia runsing sangat sampai berhenti makan. Ramai macam tu. Saya cek balik kan orang yang kena sihir ni, kena santau dan sebagainya kan, dia batuk. Benda tak ada tapi nampak macam ada. Lalu kata doktor nampak, doktor tak kisah. Saya kata apa masalah doktor tak kena sihir pula? Kalau Musa AS nampak tongkat dan taji dia ular, kenapa pula doktor tak nampak darah tu ada kaca? Kan ambil gelik-gelik kan, dia letak darah tu kata, dia gelik ni botol bunyi kaca. So dia kata, tengok ada. Kalau dia kata Musa boleh nampak tongkat jadi ular, bukan Musa je, semua yang hadir di padang tu nampak tongkat jadi ular, kenapa pula tak boleh pula sihir tadi menyebabkan orang darah tu kaca tak ada nampak ada? Sebab apa tak boleh? Mesti boleh juga. Jadi sihir tu bahaya dia sebab apa? Masalah lupa, orang tak tahu dah buat ke tidak. Dan Nabi SAW bila Nabi kena sihir macam tu juga. Nabi tak ingat, dah ni ke belum? Dah tu ke belum? Nabi lupa, dia tak ingat. Jadi sihir yang kena pada Nabi macam tu. So kita kata secara asasnya, sihir tadi kadang-kadang berkaitan dengan jin, kadang bukan jin pun. Jadi jin sendiri tak ada kaitan, tak ada kuasa sebenarnya. Dia punya, Allah Ta'ala dah limit kepada dia. Dia sebab kenapa? Berkenaan dengan azab kubur, hatta malaikat maut, dia tak nampak. Kalau dia kata Sulaiman AS mati tu dia tak nampak. Kalau kita dah nampak, rombongan datang kan, rombongan Minang datang. Ni kalau kata orang yang mukmin mati, bumi ni kan kawasan sebab jauh mata mana akan dipenuhi oleh apa? Oleh malaikat yang menantikan roh dia untuk keluar. Kalau dia baik, wajah malaikat yang datang tu semua putih bercahaya macam matahari. Dan kalau dia buruk, perangai tak elok dan sebagainya, maka yang menunggu dia adalah malaikat-malaikat yang garang dan bengis, yang muka dia hitam. Jadi tak langsung kalau dia kata malaikat tu hadir ketika Sulaiman mati, patut dia nampak tak soalan? Mesti nampak lah. Wih, Sulaiman nak mati. Cepat. Berhenti kerja. Tak berhenti kerja pun. Maka ada orang terus kerja. Sampailah tongkat Sulaiman patah, baru tahu Sulaiman tak ada. Nampak tak? Itu konsep simple. Jadi dan tajuk ni dah sama juga macam saya kata. Dalam kehidupan harian kita, syaitan atau jin syaitan tak nampak atau jin dia tidak curi harta kita dalam bentuk lah. Ayam kita tak ada bawa lari, kambing kita tak hilang, orang curi ya. Jin curi tak? Bagi telur rebus pada dia tak boleh masak kan? Bagi telur rebus pada dia. Kan dia kata minta telur, nak telur rebus, bagi telur tak masak.
Dia minta pulut bagi pulut mentah. Tengok dia buat apa. Tak boleh buat apa. Sebab apa tak boleh buat apa? Sebab dia saja kenakan kita syarat-syarat. Dia tak boleh makan pun kecuali kita sisa kita. Sisa kita makan boleh makan. So dalam konsep ni sebab bila ada orang tu kata minta maaf tok nenek. Anak contoh lalu, orang ni syirik. Pasal contoh macam soalan dia kata pada kucing, kucing maaf ya, sorry ya aku lintas janganlah kau marah pada aku bla bla. Kamu kata kan nampak tak? So ni masalah jin tadi. So syaitan yang jin tadi macam tu keadaan dia. Kalau kita rasa gangguan datang balik pada Allah Taala, jangan lawan dengan fizikal kita. Jangan lawan dengan fizikal. Dan kisah kalau ada orang kata kisah Abu Hurairah bergelut dengan syaitan tu macam mana? Dengan syaitan kacau tengah malam. Syaitan tu fizikalkan badan dia. Kalau syaitan fizikalkan badan dia, kita pukul dia kena. Bahkan dia kalah. Bahkan dalam kisah salah seorang sahabat yang lain, bukan kisah Abu Hurairah, kisah ular masuk rumah. Yang kisah salah seorang sahabat Nabi, dia balik minta izin kepada Rasulullah untuk balik ke rumah awal dalam peperangan. Nabi izinkan. Bila sampai ke rumah, dia tengok bini dia duduk rumah. Duduk depan pintu. Dia pun ambil tombak nak baling bini dia. Tu bini dia pun kata tunggu kejap, tengok dalam rumah ada apa. Dia masuk dalam rumah, tengok atas dalam rumah dia ada ular besar. Ada atas katil. Dia bergelut dengan ular tu, dia mati, ular mati. Duduk mati. Bila Rasulullah balik peperangan, orang cerita kisah berkenaan. Nabi tak ada kata macam mana boleh ular masuk, kau tak boleh ram dalam rumah kot. Tak, Nabi tak kata itu. Nabi kata apa? Sesungguhnya di Madinah ini telah ada jin-jin yang masuk Islam. Jin yang masuk Islam. Kadang-kadang musafir jauh, dia datang singgah. Dia masuk Islam, dia singgah dekat rumah orang ni. Dia barang siapa Nabi kata yang dalam rumah dia masuk. Dari Madinah je yang buat kat rumah, kat Malaysia ni. Barang siapa yang rumah dia dimasuki oleh ular, berkata bagi izin 3 hari. Macam tetamu datang dari luar kan, izin 3 hari. Kemudian kalau lepas 3 hari taknya juga, bunuh lah. Dia adalah syaitan, mana jin kafir lah. Maksudnya Nabi suruh izinkan 3 hari. So, jadi perbuatan Nabi suruh izinkan tadi berasas pada apa? Mana dia menyerupa. Dan bila dia menyerupa, dibunuh, dia mati. So dia tak akan menyerupa. Kadang-kadang sekarang kan, kalau dia menyerupa, dia datang ni kita pukul, dia boleh mati. Tembak ke apa, dia akan mati. Dia fizikalkan badan dia, kekuatan dia bukan kekuatan ifrit yang apa kisah Sulaiman tu. Dia fizikalkan badan dia bukan kuat dah. Tak ada kekuatan langsung dah. Dan maka kekuatan dia tadi limited pada diri dia saja. Dia tak boleh pakai pada manusia. Itu masalah kita kena jaga. Dan bahkan konsep yang asas dia masalah apa? Masalah pertama, syaitan ni atau jin syaitan ni atau matlamat asal dia, KPI dia adalah kita masuk neraka. Bukannya kita sakit badan. Kalau kita sakit, dia bukan apa? Dia untung ke rugi? Kita sakit, dosa kita akan hilang. Makin banyak dosa kita hilang, makin kita bersih. Makin kita bersih, makin dia tak ada ruang nak masuk ke dalam hati kita. So dia rugi ke untung kalau kita sakit dengan perbuatan dia? Rugi. Tapi kalau dia kata kita apa, rasa belagak, rasa sihat, rasa sekian dan sebagainya, dan tak ada ni, dia masuk dalam hati kita tanpa penyakit. Dikembangkan orang tengok. Bagus ni, inilah sekian, inilah hasil fadilat apa, lompat-lompat kat tepi kubur tu. Contohnya kan, dia kata. Jadi bila kita kata itu, orang tu secara tak langsung dia telah syaitan masuk dah, dia tak perasan. Ketika tu berjayalah dia tarik orang tu masuk neraka bersama dengan dia. Nampak? So konsep asas dia bukan masalah fizikal tadi. Faham tak? Dia bukannya fizikal tadi. Kalau kita sakit badan tadi, bukan kerja dia semata-mata. Bukan kerja dia semata-mata untuk kita takuti. Faham? Baik. Bagi menjauhi was-was syaitan dan bisikan-bisikannya yang mengalihkan daripada memerhatikan Al-Quran, kita diperintahkan untuk lari kepada Allah Azza wa Jalla daripada was-was syaitan. Kita kena lari. Kalau syaitan kacau kita baca Quran, pun kena lari kepada Allah Ta'ala. Dan itu adalah sebelum kita mulakan pembacaan. Itu datang dalam firman Allah Ta'ala. Itu datang dalam firman Allah Ta'ala. Firmannya Ta'ala. Surah An-Nahl ayat 98-100. Allah Ta'ala nyatakan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَشَّيْطَانِرَّجِيمِ. Maka apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan dengan Allah Ta'ala daripada syaitan yang direjam. Innahu, sebenarnya dia syaitan ini, laisa lahu sultanun, tiada untuknya kekuasaan, alal ladina amanu, kata orang yang beriman. Maksudnya anybody yang beriman dengan Allah Ta'ala, syaitan tak ada penguasaan ke atas dia. Tak boleh kuasai dia langsung. Wa ala rabbihim yatawakkalun, ke atas Tuhan mereka mendapatkan. Inna wa sultanuhu, hanyalah kekuasaan syaitan ini alal ladina tawallawnahu, ke atas orang-orang yang apa? Memperwalikan dia, mendapatkan perlindungan padanya. Walladina, orang-orang yang hum, mereka bihi, dengan Allah Ta'ala ni musyrikun, terhadap Allah Ta'ala, mereka menyekutukan Allah Ta'ala. Mereka sekutukan Allah Ta'ala dengan syaitan tadi. Maka orang tu sajalah yang boleh syaitan kuasai. So macam mana? Macam orang yang percaya Allah Ta'ala tahu benda gaib, bomoh tahu benda gaib, dia sekutukan Allah Ta'ala dah. So start dia percaya tu saja, syaitan dah kuasai dia. Anything concerning that, rezeki, ajal,
ataupun keselamatan, perlindungan, kebal dan sebagainya. Macam orang percaya buntat ular ke, percaya kayu kokak. Dia start percaya je. Soalnya dia duakan Allah Ta'ala. Bila dia duakan Allah Ta'ala ada masalah apa, penguasaan, pentadbiran, maka secara automatik diserahkan kunci panca indera daripada pada syaitan tu. Syaitan tu pegang kunci tadi, siap. Dia akan nampak benda orang tak nampak. Dia akan rasa benda orang tak rasa. Dia akan takut benda orang tak takut. Punca pertama dia serah. Kalau dia tak serah kunci tadi, dia tak akan lepas. So kenapa kita kata kalau dalam masalah ni kena ignore. Pasal contoh macam kita manusia ni ramai. Kita kata manusia ramai. Bila cerita hantu setan ni, bila tanya contoh dalam 100 orang, berapa ramai nampak hantu? 1000 orang? Cerita tu yang nampak betul. Kita dengar daripada orang, orang ni kata, orang tu kata. Soalannya yang nampak, yang kita kenal nampak sungguh depan-depan mata. Tak ada. Tak ada. Normally dah jauh sikit macam dia nampak, orang lain tak nampak. Kalau dia sini duduk ramai, dia seorang yang nampak. Atas tu ada tu. Dan kadang-kadang problem dia, orang ni dia nampak, dia nampak atas tu, dia tak nampak korin. Korin dia tak nampak. Korin yang kerja dia apa? Hasut dia buat jahat kan. Dia tak nampak, dia macam, "Hei, kacau aku nak semayang." Tak ada. Dia tidur nampak yang atas pagar, tepi semak. Dia nampak yang tu, dia tak nampak pada badan dia. Dia tak nampak orang ni punya korin. Kalau mata dia tembus sungguh, dia tak nampak. Nampak tak pelik? Itu maksud dia apa? Dia tengah dimainkan oleh syaitan tadi. Syaitan tu mainkan telinga dia dan sebagainya. Sekali serah kunci, macam itulah dia keterusan. Jangan serah kunci langsung. Maksudnya deny everything concerning that, deny. Macam deny ni macam mana? Nabi ajar berkenaan dengan tajuk masalah tukang telik. Tukang telik. Nabi kata walau betul, nafikan. Walau kita kata betul-betul, walau betul, nafikan. Nafikan. Tak boleh kita terima kata ilmu dia tu betul juga daripada Allah Ta'ala. Pasal dia dengar, kan jin tu dengar dekat langit. Kan curi dengan malaikat sembang. Lepas tu bagi tahu pada tukang telik. Lepas tu kalau betul tu betul lah tu. Nabi kata nafi. Nabi kata bohong. Bohongkan, dustakan. Jangan percaya langsung. Jangan buka sikit pun ruang. Yang open sikit pun. Tutup terus. Block. Pasal kita kata buka ni, tutup terus. Kalau kita buka sikit je, bila kita buka sikit ruang, berarti kita bagi apa? Kunci kita punya panca indera kepada dia. Start situ siap. Atau contoh macam kita kata orang belajar silat dan sebagainya kan. Tengok kawan saya dulu, ada 3-4 orang. Kita tidur dalam bilik, punya nyenyak. Dia menggelupur. Dia kata, "Montan dia ada orang besar nak masuk." Besar, dia kata besar pintu nak masuk dalam bilik. Kan? Kau tak nampak? Dia kata, "Nampak bendanya." "Mana pun nampak, aku tidur." Saya kata, "Aku takut." Dia kata, dia kata macam tu. Bila tanya balik, dia, pintu tak terbuka pun. Pintu tak terbuka pun. Dia rasa. Tapi pintu kita kunci. Mana boleh buka? Kemudian yang kedua, dia nampak. Bila tanya balik, apa sal? Dia tengok, tanya balik, dia mengamalkan silat ini, amalkan mentera ini, amalkan ayat ini untuk gagah, kebal, kuat. Maka Allah Ta'ala, dekat situ sebenarnya, dia, amalan dia tadi, dia dah serah kunci dia kepada korin-korin tadi. Korin dia dan sebagainya. Syaitan jin tadi. So, lepas tu syaitan jin pulas ke mana-mana, jangan salahkan lah. Senyum je lah. Itu hasil dia. Boleh ambil balik Ustaz kunci? Boleh kunci. Nafikan. Nafikan. Maksudnya kita kata bila datang tu nafikan. Jangan agaknya pun tutup. Tutup terus. Jangan bagi sesiapa pun ada ruang kata Allah Ta'ala orang ni tahu gaib. Jangan bagi. Itu macam bila Imam Syafi'i rahimahullah. Dia kata apa? Barang siapa kata nampak jin, tak diterima penyaksian dia. Kenapa? Dalam surah Al-A'raf ayat 27. Allah Ta'ala nyatakan apa? Ya Bani Adam, wahai anak-anak Adam. La yafinanakum syaitan, jangan syaitan perdaya kamu. Jangan syaitan tipu kamu. Kama akhraja abawaykum minal jannah, macam mana syaitan keluarkan mak bapak kamu daripada syurga. Macam mana syaitan keluarkan mak bapak kamu daripada syurga, jangan syaitan perdaya kamu dengan cara yang sama. Yanzi'u anhuma, dia ni syaitan ni cabut daripada mereka berdua, Adam dan Hawa, libasahum pakaian mereka berdua, liyuriyahuma, supaya dia perlihat pada mereka berdua, sawatihima, liyuriyahima huma, sawatihima, supaya dia perlihat pada mereka berdua kemaluan mereka berdua. Itu mana hilang langsung kehormatan. Okey. Kemudian Allah sebut, innahu dia, sesungguhnya dia yarakum, melihat kamu, huwa wa qabiluhu, dia dan kumpulan dia, min haitsu, dalam keadaan la tarau, namun kamu tak melihat mereka. Dia dan kumpulannya melihat kamu dalam keadaan kamu tak melihat mereka. Jadi Imam Syafi'i kata berdasarkan ayat ini, barang siapa kata nampak jin, penyaksian dia tertolak, rejected. Dia tak boleh jadi saksi mahkamah, saksi nikah kahwin. Sebut dia saksi apa? Habis batal. Saksi penjagaan jual beli tak boleh pakai. Pasal para ulama bahaskan dua arah. Satu, mungkin kerana apa? Quran kata tidak, dia kata ya. Mana boleh pakai? Orang yang Quran kata tidak, kita kata ya juga. Macam mana kita boleh buka? Batalkan terus. Kita kata kalau dia kata orang tu kata Quran betul tapi ada tapi je masalah. Mana kita kata Quran kata tidak, dia kata ya. Itu masalah. Okey.
Ataupun yang kedua, para ulama kata, maksud dia adalah orang ni tak boleh beza di antara hakikat dan fantasi. Realiti dan fantasi dia tak boleh bezakan. So bagi dia, realiti dan fantasi serupa. Kan dia nampak jin lintas, yang ini pun lintas. Kerana dia nampak orang tu masuk rumah, kan? Oh, rumah orang tu dimasuki oleh lelaki. Jom kita bawa, kan? Pak Imam, Tok Bilal sebagainya, serbu. Sebenarnya yang nampak tu jin lintas. Kalau jin tu betul, dia nampak lah. Jin tengah lintas masuk dalam rumah tu. Kan nak beritahu apa, nak tumpang makan. Kan jin tumpang makan orang kan, tak bagi salam masuk rumah kan. Tak bismillah dan sebagainya. So syaitan tu nak tumpang tidur, tumpang makan. So syaitan tu datang masuk rumah. Dia duduk luar, dia nampak. Dia pun telefon jawab agama Islam. Hello, Assalamualaikum, Jawi. Ni kan saya nampak orang berduaan bersedukan dalam rumah. Kalau 3-4 kali dia buat macam tu, apa benda jadi? Last sekali boleh telefon tak? Tak boleh. Kau orang kata dia benar, encik. Ya, saya nampak. Hitam orang tu. Bulat. Rupanya apa? Jin. Jadi pun tak boleh pakai juga. So delusional, dia tak boleh pakai. Penyaksian dia tertolak. Imam Syafi'i kata rejected. Ini simple. Yang itu cara Imam Syafi'i ajar kan. Simple je. Kalau kan saya sebut nama Ibn Taymiyah awal lah kan. Sebut Imam Syafi'i, orang Malaysia senyap. Kan Imam Syafi'i kata, okey senyap. Sambil nak watak nak. Okey. Mana Imam Syafi'i kata siapa kata nampak jin? Rejected. Quran kata tak boleh. Quran kata tidak boleh. Kalau dia zahirkan diri dia, apa yang cerita? Zahirkan diri daripada jumpa orang macam malaikat kan. Manusia tak nampak, Nabi nampak kan. Tapi tak, bila dia nak ajar para sahabat, apa dia buat? Dia zahirkan diri dia. Jadi orang lelaki pakai baju putih, pakai rambut sangat hitam, datang duduk depan Nabi, tanya tentang Islam, iman, ihsan. Nampak? Dia tanya depan-depan supaya para sahabat dapat lihat. Bukannya suka hati. Ini kita kan nak nampak kasyaf mata kan. Dia tak ada nak kasyaf mata. Malaikat kiri kanan tak nampak. Kalau nampak malaikat kiri kanan, kita takut kita. Kalau kita nampak benda-benda gaib ni, alamatnya malaikat nak, rombongan malaikat nak sambut orang mati. Kita lintas kawasan tu. Tak menggelupur kita nampak malaikat. Gila kau, ramainya kan. Lintas sini, kan mati tiap minit ada orang mati. Agak-agak orang yang nampak malaikat, nampak benda gaib, kalau dia nampak gaib sungguh kan. Agak-agak dia keluar ke mana? Tak keluar rumah, percaya je saya. Lintas sini malaikat tengah mengamuk, tengah apa? Tarik orang. Keluarlah jiwa yang keji, dengar. Kan dia pun gitu, mati kau kan. Nampak? Dia konsep dia, benda ni kena ni balik, define balik. Banyak orang kita kata delusional. Dia nampak benda berkenaan, elakkan. Jangan, kalau kadang-kadang benda tu kita ikutkan, kita masa dia macam kita kunci dan serah, nak tarik balik, boleh. Perbetulkan akidah kita. So siapa-siapa belajar berkenaan dengan syaitan dan jin dengan cara sunnah, dia akan terbuang benda-benda yang khurafat ni. Ikut cara sunnah kita akan buang khurafat. Bahkan contoh macam, saya ingat dulu ada seorang, guru silat. Ni silat cekak Malaysia dulu, dia punya guru tu. Dia punya guru dia Ishak bin Hitam. Dia dulu suka terbang-terbang ni. Lompat-lompat lah, masuk gelanggang, lawan orang sebagainya. Lepas tu bila nak dibuang, ilmu sesat dia tahu. Tahu dia kata apa? Tok guru dia apa, Ustaz Hanafi bin Ahmad kata dia. Dia kata tengok rama-rama tu terbang. Apa zikir dia baca? So, kita tak terbang kena baca zikir. Rama-rama tu terbang baca zikir apa? Dia diam. Kan dia kata betul juga. Rama-rama tak payah baca zikir, boleh terbang. Maksudnya memang tak jadikan dia untuk terbang. Kita ni dah tak kaki berjalan, jalanlah. Nak terbang apa pasal? Kan? Nak jadi macam burung kenapa? Kan dia jadi buat manusia lah. Kan nak jadi memerang lah, jadi gajah pun ada. Nak jadi rimau. Kenapa nak jadi rimau? Nak manusia pun jadilah manusia. Pasal kita kata setiap benda tadi ada keistimewaan masing-masing. So untuk rama-rama bagi dia itu cara dia hidup. Tanpa zikir khas pun dia terbang. Dia keluar tak ada zikir khas. Ini belajar zikir rama-rama. So ini dia tanya diri balik, kenapa pula kalau rama-rama tak terbang tanpa zikir, kenapa aku kena zikir baru tu boleh terbang? Dan sepatutnya Allah Ta'ala boleh berikan benda tu kalau perlu pada aku, dia bagi. Bukan dengan cara masalah, kena effort dengan zikir tadi. Betul tak? So lepas tu hilang. Mana ilmu dia tu hilang sebab tu je. Dia persoal balik pada diri dia, kenapa? Macam kita kata orang yang nak buang kepercayaan berkenaan dengan pagar rumah dan sebagainya, pakai garam, pakai paku, ada hantu dan sebagainya. Kita baca kat Al-Quran, kita faham dia lah. Baca kat hadis Nabi kata berkenaan dengan apa, Al-Baqarah. Kita buang benda berkenaan, ambil yang ni. Atau contoh macam kisah berkenaan yang tadi kita tahu, dia tak ada kuasa. Kita belajar hadis Nabi terangkan mereka makan sisa makanan kita. Dan kita tengok memang realiti tak ada siapa kena cekik dengan hantu. Kena cekik, tak ada. Ataupun orang kena curi ayam kat belakang rumah, hantu curi, mana ada? Jadi ini menambahkan pada kita apa? Buang yang salah tadi. Buang yang salah. Ya. Itu ustaz pun tak betul juga. Adalah pula buang macam tu. Dia antara cara nak buang amalan pelik-pelik ni simple. Tak. First thing first, orang yang beramal pelik-pelik ni, dia kena ada bacaan-bacaan harian dia.
kadang-kadang benda barang-barang macam Tok Guru dia bagi keris ke, asap kemian. Berhenti buat benda tu. Stop doing. Orang kata pergi asap kemian kan pada keris tadi. Stop benda tu. Kalau ada baju dia kata kena gantung, kena sekian, letak tempat sudut ini, tanggalkan. Kalau ada zikir-zikir baca harian, tinggalkan. Isi dengan Al-Quran, isi dengan zikrullah, atau zikir dengan zikir Nabi ajar. Maka bila jiwa tu dibuang yang tu, dia akan tak datang dah. Perjanjian asal kita dengan benda berkenaan, yang orang belajar ni, Tok Guru dia kata, buat ini nanti kau akan kuat. Perjanjian dia gitu. So jadi, Korin tu tadi, ataupun jin tadi akan iringi dia selama mana apa? Dia amalkan apa Tok Guru tu suruh. Dia tinggalkan habis lah. Dia tinggalkan habis lah. Tu biasa-biasa orang yang apa, nak gagal kuat ni, time muda je. Tua-tua buang. Kan? Kan tua-tua buang, dah letih. Dulu time muda tak ada fikir cukai pendapatan, tak ada fikir nak beli rumah, tak ada fikir nak carikan untuk anak, bini dan sebagainya kan. Jadi masa kosong tu banyak untuk boleh beramal. Lepas dah kahwin, dah sekian, dah beranak pinak, dah ada rumah, cukai pendapatan dan tak ada nak beramal. Dan sekali apa? Ilmu tu hilang macam tu je. Perasan tak? Hilang macam tu je. Kenapa hilang? Sebab kita tinggalkan. So, once you believe, dia akan dekat. Once you tinggalkan, dia akan hilang. Tinggalkan. Isi dengan apa? Dengan kepercayaan akhirat. Isikan berkenaan dengan pertemuan kita dengan Allah Ta'ala. Kita layan dia akan jadi dahsyat. Jadi kita kata, jadi pembacaan Al-Quran ni tadi disuruh supaya kita baca, supaya apa? Supaya kita sekat diri kita daripada apa? Daripada didatangi oleh gangguan syaitan dalam memahami Al-Quran. Dalam memahami Al-Quran Karim, jangan sampai kita salah faham. Baik. Panjang lah pula. Okey, sikit. Ada Dia kata apa? Demikian juga kembali kepada Allah Ta'ala ketika solat bagi menjauhkan syaitan dan was-wasnya telah datang dalam Sahih Muslim. Mana untuk jauhkan syaitan datang kacau kita dan solat. Pun cara dia sama juga. Jangan bayangkan cahaya, bayangkan Mekah, Madinah. Jangan. Ni mentang-mentang pernah ada gambar Mekah letak sejadah depan tu. Allahu Akbar, bayangkan Kaabah. Bukan, itu kan cara dia. Jangan gunakan minda anda untuk lawan. Kalau kita datang kepada syaitan, jangan lawan dengan diri kita sendiri. Telah datang dalam Sahih Muslim daripada Abu Ala, anak Uthman bin Abil As, bahawa Uthman bin Abil As datang jumpa Nabi SAW. Lalu dia berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati. Sungguh syaitan telah menghalang di antara aku dengan solatku, wa qiraati dan bacaanku, yalbisuha alayya, dia ganggu aku di dalam bacaanku, aku tak tahu baca apa. Abang baca salah, dia kata. Faqala Rasulullah SAW bersabda, Zaka syaitan, itu adalah syaitan, yuqalu khanzab, itu namakan syaitan, namakan khanzab. Fa idza ahsasta, bila kau rasakan dia datang, fa ta'awwadz billah minhu, maka ta'awudzlah Allah Taala dengan Allah Taala daripadanya. Namanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma inni a'udzubika minal khanzab. Ana sebutlah a'udzubillah minasyaitonir rajim pun madai. Ya, ataupun macam Nabi sini bila start solat Nabi akan baca, macam hadis akan bawah nanti kita akan baca. Nabi memang ada baca isti'adzah khas sebelum solat daripada hembusan syaitan, gangguan syaitan, bisikan syaitan. Benda-benda tadi memang dia akan datang kacau kita. Kalau kita rasa dia datang, maka ni. Dan Nabi kata pada lelaki tadi, what feel. Ni, dia tafala tu macam ni. Bukan tahu, ini bazaqa. Ini bazaqa. Kalau dia kata nafakha, embus. Kalau dia embus campur air liur sikit, tafala. Jangan dia buat yang tu, dia kan kena sembuh-sembuh kat komputer. Okey. Lepas tu kalau ada nafakha, angin saja. Kalau bazaqa, itu bazaqa. Okey? Ada kumpul liur banyak betul dah. Tu bazaqa. Okay, jadi Nabi kata pada sahabat ni, sumatful what feel ala yasarika salatan, dan tiup pada belakang kau 3 kali. 3 kali itu. Kemudian teruskan sembahyanglah. Faqala, lalu berkata Uthman bin Abil As, fa fa'altu dhalika, aku buat benda berkenaan, fa adhaballahu anni, Allah Ta'ala hilangkan benda berkenaan daripada aku. Kalau tak dapat nak tiup pun tadi pasal kita sembahyang jemaah, maka isti'adzah saja madai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia akan hilangkan gangguan syaitan daripada kita. Mana itu yang dibuat oleh Uthman bin As, dan dia kata hilang benda berkenaan, maka kita kena buat juga. Itu cara dia, bukan lawan macam bukan pejam mata tu. Ya Allah, kenapalah syaitan kacau aku. Janganlah macam tu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Balik pada Allah Ta'ala cepat. Cepat balik pada Allah Ta'ala. Pasal ini gangguan yang bukannya keupayaan kita untuk lawan. Pasal hati kita lintasan, bukan kita kawal. Tangan ni sungguh. Tangan nak pegang tak pegang, ini kita kawal. Tapi hati kita, lintasan hati kita tu apa? Allah Ta'ala lepaskan kat situ, ke syaitan lintas pun, lintasan hati dia campak kat situ. Macam kita kata orang ni, dia ni kedekut, ataupun dia ni sombongnya. Itu kan lintasan hati kita boleh kawal. Kadang-kadang kita macam apa, mood kita baik, orang tu lintas, agaknya sakit kot.
Nampak tak? Ada masa tak ada. Ni memang sakit pun. Kita buruk sangka awal lagi. Dia malas kot, dia tipu kot, nak makan gaji buta kot dan sebagainya. Kita akan try macam tu. Ni konsep yang kita kata berlaku dengan sebab apa? Syaitan punya lintasan tadi. So kerana tak boleh kita kawal, so Allah Ta'ala kata apa? Balik pada dia cepat. Balik kepada dia cepat, minta perlindungan daripada Allah Ta'ala daripada benda berkenaan. Nampak? Demikian juga digalakkan isti'azah ketika singgah di persinggahan, ketika musafir. Ketika musafir ke mana-mana singgah, maka elok disebutkan doa ini atau bacaan ini. Daripada dia kata telah meriwayatkan Abu Daud dengan sanadnya daripada hadis Ibnu Umar, beliau berkata, dahulunya Rasulullah SAW idza safara, bila baginda musafir fa aqbala al-lailu, dan datang waktu malam. Baginda tengah perjalanan, datang waktu malam. Qala, baginda pun ketika nak singgah tu Nabi akan kata, ya ardu rabbi wa rabbukillah, wahai bumi, wahai tanah, Tuhan aku dan Tuhan kau adalah Allah. A'udzubillah, aku berlindung dengan Allah, min syarrika, daripada keburukan engkau, wa syarri ma fika, dan keburukan apa dalam kau, wa syarri ma khuliqa fika, dan kejahatan atau keburukan apa yang cipta dalam kau, wa syarri ma yadubbu alaika, dan kejahatan apa yang melata di atas engkau, wa a'udzu billahi, dan aku berlindung dengan Allah, min asadin wa aswadin, daripada asad singa, binatang buas wa aswadin, dan juga ular, wa minal hayyati wal aqrab, dan juga daripada aswad ni dia kata yang hitam tu, ada kata itu ular, ada kata ular, lepas tu dan sekali diulang ular dan kalajengking. Al-aswad tu biasanya gelaran daripada ular. Wa minal hayyati wal aqrab, daripada ular dan juga kalajengking. Wa min sakanil baladi, dan juga sakinil balad, daripada penghuni negeri ini. Wa min waldi wa mawlad, daripada apa yang beranak dan juga apa yang diperanakkan. Apa yang diranakkan. Mana anything yang beranak pinak, maka benda tu semua sekali aku minta perlindungan Allah Taala. Yang para ulama kata bukan setakat ni, mikroorganisma dan sebagainya semua sekali terlibat. Semua sekali. Mana masuk dalam doa ni, semua sekali, mikroorganisma ke, hama ke, kutu ke, benda sekalipun, semua sekali termasuk sekali dalam ni. Benda-benda yang kita kata kita tak nampak dengan mata kasar kita. Jadi ni cara Nabi SAW pergi singgah tempat itu, dia buat dulu. Ni kita kalau tidak, habis tu tanggal baju tidur terus. Itu bukan cara dia. Masuk hotel doa kepada Allah Ta'ala, a'udzubillah min syarri hadzal makan. Mana minta, ya Allah aku melindungi kau dengan keburukan tempat ni. Kadang-kadang ada orang dia kat Malaysia tak buat jahat, pergi jalan keluar negara, masuk hotel mana, tiba rasa dalam diri dia nak buat jahat. Nak buat jahat, nak menipu lah, nak sekian dan sebagainya. Kadang-kadang bentuk berlaku dengan ajakan syaitan di kawasan berkenaan. Tanah tu tempat tak elok, tanah tempat tak elok jadi kita mudah buat jahat, mudah datang dengan maksiat dan sebagainya. Kan televisyen kat Malaysia tak pernah tengok benda haram. Datang kat luar negara tu, masuk hotel, nampak channel pelik je, terus tangan nak buka. Kat Malaysia rasanya ada takwa, sampai tak ada takwa. Maksudnya ketika masuk tadi, dia tak isti'adah pada Allah Ta'ala dahulu. Dan syaitan berjaya nak tarik dia untuk apa? Ikut perangai tadi. Dan ia digunakan sebagai ruqyah. Ruqyah maksudnya jampi bagi kesakitan yang dirasa oleh seorang mukmin pada tubuhnya. Telah datang hadis Uthman bin Abil As, sahabat yang sama tadi. Uthman bin Abil As As-Saqafi, bahawa beliau mengadu kepada Rasulullah SAW kesakitan yang dialami oleh beliau pada tubuh beliau semenjak beliau masuk Islam. Beliau asalnya tak masuk Islam, sihat. Ni banyak orang kita sekarang ni macam tu. Tak datang kelas, sihat. Kan boleh tengok cerita Korea 3-4 jam straight. Bila datang kelas dia mula demam lah, lenguh lah, sakit perut lah, sakit kepala lah. Kan, kita tak pergi masjid, happy je kat rumah. Pergi je masjid, mula lenguh-lenguh badan. Okey, ini biasa. Okey, jadi Nabi SAW bila dia mengadu pada Rasulullah SAW, Uthman bin Abil As ni, Nabi pun bersabda kepada beliau. Nabi kata apa? Dha' yadaka, letak tangan kau, alladhi ta'allama min jasadika, kepada kawasan yang sakit di badan kau. Mana kawasan yang sakit? Lenguh mana? Pinggang, pegang. Kemudian waqul, dan sebutlah bismillah, bismillah, bismillah 3 kali. Dengan nama Allah, dengan nama Allah, dengan nama Allah 3 kali. Kemudian sebut lepas tu a'udzubillah, waqul sab'a marrat, dan sebut 7 kali a'udzubillah, aku berlindung dengan Allah, wa qudratihi, dan kekuasaannya, min syarri ma ajidu wa hadir, daripada keburukan apa yang aku rasakan dan apa yang aku bimbangkan. Mana anything that you worry or you are feeling, what I feel now or what worry will happen. Jadi benda tu kita minta perlindungan Allah Ta'ala itu 7 kali. Actually ada seorang sahabat kita kat sini yang saya sebut benda pada dia hadis ni sekali saya sebut. Lepas tu dia pak saudara dia suka ilmu pelik-pelik lah. Jadi pagi pedang dia buka, pedang ni lah, pedang buaya lah benda. Jadi dia buka, balik buka tu badan dia sakit. Ni tangan jadi hitam. Hitam lah, dia isi dia kata hitam sungguh. Lepas tu dia kata sebenarnya pak saudara dia suruh dia datang. Nak suruh supaya menuntut balik, dia tak nak. Dia lama dah tinggalkan. Jadi pak saudara dia ajak dia tak nak pergi. Jadi satu hari tu dia bagi pedang, dia buka, kemudian dia ini hitam ni, jadi lenguh. Lepas tu dia kata tak tahu nak buat apa. Lepas tu dia pun teringat hadis ni. Dia pun buatlah. Dia bismillah, 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 a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Hilang. Benda tu hilang terus.
Jadi kita kata kalau dengan badan ke sakit-sakit badan, kadang-kadang kita nak buat ibadat kan, sakit kaki. Pegang tempat sakit tadi, bacakan. Tak ada masalah. Kita baca. Pasal doa ni jelas tak ada jampi-jampi pelik. 3 kali bismillah, dengan nama Allah, dengan nama Allah, dengan nama Allah. Aku berlindung dengan Allah dan kekuasaannya dari keburukan apa yang, dan kekuasaannya dari keburukan apa yang aku rasakan dan apa yang aku bimbangkan. Apa kita bimbang? Kita worry, cancer. Okey. Kalau kita bimbang itu cancer, kita bimbang lah. Tapi yang kita rasa sekarang ni kesakitan. Minta dua-dua sekali supaya Allah Ta'ala lindungi kita. Satu badan Ustaz? Satu badan. Pegang satu badan. Tengoklah kawasan mana. Dia rasa normally dia tak satu badan. Dia lengur-lengur tu kejap je. Kalau bahagian belakang bahu lah. Itu cara kita kalau, dan biasanya contoh macam yang lain, macam yang kita sebelum tidur tu baca Fatihah, itu dalam surah ni lah. 3 kul tu baca, kita tiup badan, sapu seluruh badan. Itu Nabi buat sebelum tidur. Kita tahu Nabi buat, kita buat pun. Kan, itu biasalah. Tapi macam yang sebut, mana kita ni lah, kita mulakan dengan tempat yang paling sakit. Ini sebut. Kalau tak sebut, kita sapu seluruh badan kita. Baik. Jadi kata apa? Pada setiap keadaan seorang itu haruslah berkeadaan mengingati Allah Ta'ala. Sebenarnya semua waktu kena ingat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dan merujuk padanya dalam menolak bahaya-bahaya syaitan dan manusia, syaitan manusia, syaitan jin. Nampak syaitan manusia ajak bukan pun sama. Kena baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia tadi kita nampak, kita lari lah, nampak syaitan manusia ajak. Jomlah pergi, jomlah jalan. Mainlah duduk sembang, bla 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 kan. Tahu syaitan manusia, larilah. Kan? Ni syaitan jin ni dalam hati lintasan dia. Dengan apa? Dengan cara memintanya Allah Ta'ala bagi bantuannya untuk segala ketaatan. Mana? Supaya membantu kita ni, manusia ni taat pada Allah Ta'ala, kena minta pada Allah Ta'ala. Tu kita kata, kita minta, Nabi kata supaya kita sebut Allah ma'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allah bantulah aku untuk menyati engkau, bersyukur pada engkau dan juga elok ibadat kepada engkau. Mana kita tak boleh buat sendiri. Nanti kita akan belajar dalam Fatihah ni, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu, itu ada konsep besar berkenaan masalah macam mana kita minta pertolongan daripada Allah Ta'ala dalam segala urusan kita. Faham Jadi isti'adah tu, itu boleh pakai. Ini tak payah ijazah. Ada orang jumpa saya, ni perlu ijazah tak Ustaz? Tak payah ijazah, ini hadis Nabi. Kita baca Nabi SAW apa sabdakan berkenaan, Nabi ajar, kita buat je. Pakai ini kita kata paling simple. Tak payah baca selawat syifa ke, tak payah. Baca ini je. Tak payah baca selawat pelik-pelik. Yang selawat yang dekat-dekat ada orang, tak payah. Ini paling baik pasal Nabi yang ajar. Berbeza dengan orang lain ajar, tak tahu boleh jadi tidak. Ini Nabi ajar dan sahabat berkenaan dia kata, aku buat dan apa? Badan aku sihat. Dia kata dia buat dan badan dia menjadi sihat. Jadi kita kata kita buat jugalah pasal Nabi ajar. Pasal Nabi utusan Allah Taala. Jadi kalau ada kebaikan dan keburukan yang nyata pada manusia tadi ataupun yang tersembunyi, Nabi SAW telah diberikan Allah Taala ilmu untuk menyelesaikan masalah tadi. Jelas? Jelas Okey, jadi kita berhenti kat sini insya-Allah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala salamun alhamdulillahi alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.